lebih kepada raise donate ataupun dia lebih kepada minta derma, buat donation, crowdfunding, okay, dan sebagainya, fundraising, okay, untuk dia menjalankan aktiviti-aktiviti kebajikan dan amal. Okay, tetapi SE ini dia kena ada satu business model yang mana membantu dia untuk berjana pendapatan. Daripada pendapatan dan keuntungan yang dijana ni lah adik-adik semua, baru dia boleh laksanakan dia punya kerja-kerja amal tu lah. Maksudnya untuk dia membuat perubahan dalam masyarakat ataupun lebih memberi impact kepada kelestarian setempat. Okay? Jadi sebab itu SE mesti ada social mission. Bila adik-adik buat projek, mesti apa social mission yang adik nak buat. Kena clear apa social mission tu. Jadi dalam kertas kerja kena tulis siap-siap. Okay, our social mission is to what? Okay, perhaps to increase awareness about the importance of, okay, contohnya apa masalah sosial, apa yang nak solvekan. Dekat Malaysia ni banyak sebenarnya masalah sosial. Jadi adik-adik kena tahu apakah social problem. Okay, contoh social problem adalah environment, contohnya macam kita cakap pasal sekarang ni people are talking in terms of food security. Ada SE yang ditubuhkan untuk mengurangkan food waste. Okay, sebab orang Malaysia ni contohnya masa bulan puasa, you guys boleh nampak kita beli banyak makan dengan bazar dan sebagainya, tapi kita banyak buang. Itu yang pertama. Yang kedua, macam mana kita nak selesaikan? Ada orang selesaikan food waste dengan mana dia actually jadikan daripada food waste kepada baja kompos. Itu contohnya. Itu dia bila dia buat this kind of initiative, dia pun buat. Ada satu SE yang pangai ingat, pangai lupa nama dia, adik-beradik tubuhkan. Dia actually buat SE ni berasaskan lebih kepada jualan fashion yang etika, iaitu dia kumpulkan pre-loved item, dia jual. Sebab banyak orang-orang ni bila baju banyak orang Malaysia kan memang kaya. Okey, jadi baju tu di recycle semula. Okey, ada juga yang buat contohnya seluar-seluar jeans yang tak dipakai lagi, dia actually transform into fashion. Jadi dia gunakan this kind of recycle item to create wealth. Yes, sebab itu SE ni banyaklah dia punya cara dia. Okay, dan SE ni adik-adik semua, dia generally works with market forces. Maksudnya, cara perjalanan dia, cara perniagaan dia sama dengan business-business yang lain. Sebab apa? Sebab dia combining social purpose with financial sustainability. Oleh demikian, bila kata financial sustainability ni, yang baru panggil nak relate, kepentingan untuk business pitching ni. Okay, jadi SE ni disebabkan oleh cara dia bekerja dan melaksanakan perniagaan adalah sama dengan perniagaan biasa. Mereka juga perlu untuk orang kata mempersembahkan, untuk dia present, untuk dia orang kata berjumpa dengan stakeholders, berjumpa dengan investors, yang mana kalau SE ni ada investor yang sangat berminat dengan SE, yang mana kita panggil sebagai impact investor, iaitu mereka ini dia memang suka untuk bagi duit kepada SE. Sebab apa? Sebab dia tahu SE ni adalah agensi ataupun organisasi yang boleh buat benda-benda yang berimpact. Okey? Ada juga yang begitu. Jadi untuk dia menerangkan macam adik-adik semua ni bila nak buat projek, mesti nak dapat duit, betul kan? Mesti nak dapat duit sebab apa? Nak dapatkan dana awal. Jadi kena buat business pitching, kena mempersembahkan, kena mempromosikan adik-adik punya projek. Sebab itu kita pergi kepada next konsep, baru pangan nak masuk, kita kena tahu apa itu business pitching. Okey? Kenapa kita kena buat business pitching? Kan? Sebab kalau Pang percayalah, kalau kita sebut pitching ni, kebanyakan kita tergambar, oh pitching bila masa menyanyi. Betul? Itu general mind of Malaysian yang selalu tengok rancangan-rancangan hiburan Gegar Vaganza ni, normally juri akan cakap, pitching awak lari lah. Okey, tak, itu dia lain. Itu lebih kepada dalam nyanyian. Tetapi dalam perniagaan, bila masa kita kata business pitching ni adalah satu platform untuk kita menerangkan apa sebenarnya kehebatan projek kita dalam masa kita nak meyakinkan mereka untuk percaya dengan produk kita, untuk percaya dengan social mission kita, dan akhirnya mereka ini mampu menjadi sebahagian daripada kita punya perniagaan, sama ada menjadi investor. So dalam masa yang ini, adik-adik kena influencekan kepada orang ramai bahawa projek ini adalah projek yang terbaik, dan pada akhirnya mereka ini percaya dengan social mission dan akhirnya be part of the social effort yang you guys nak buat tu lah. Jadi senang kata business pitching dalam masa kita buat projek perniagaan ni adalah satu opportunity to introduce your business. In your case adalah lebih kepada your project, your social innovation in limited time. Business pitching tak lama dek, bukan macam dalam kelas you guys present 10 minit, tak. Okay, normally business pitching kita buat dalam masa 3 ke 5 minit.
Okay, even Pak Ngah pernah pergi satu event, dia buat satu pitching dalam masa seminit sahaja. So how could you basically deliver this kind of business pitching within limited time? Okay, sebab itu ada few techniques lah. Okay, contohnya nanti Pak Ngah akan terangkan sedikit teknik tu yang penting. Sebab apa kita kena pitching? Sebab okay, kita kena faham bahawa zaman sekarang adalah zaman yang sangat orang kata pantas. Okay, sebab itu bila kata business pitching ni, how are we going to influence? How are we going to actually persuade those people that we think have this kind of ability to help us, okay, to be part of our social mission. Contohnya kita punya stakeholders. Ataupun sekarang dalam masa ni kita nak dapat government, kita nak dapat government support, kita nak dapat investor, sebab itu kita nak pitch dekat dia. Dan saya percaya kalau adik-adik percaya dengan adik-adik punya idea semasa projek ini, even mentor pun percaya, boleh bawa di sekitar kerja, jumpa dengan mana-mana agensi untuk minta bantuan. Bukan bantuan, untuk berkolaborasi. Itulah kekuatan SE sebenarnya. Okay, jadi boleh buat business pitching ni, apa sebenarnya membezakan antara satu business pitching dengan business pitching yang lain? Ada setengah orang mengatakan, oh kita kalau nak buat business pitching ni kena pandai bercakap. Jadi contohnya jadi macam apa, pengacara nona dan sebagainya. Tidak semestinya. Sebab kadang-kadang kita nak lihat konten juga selain daripada kita cuba meyakinkan mereka ini. Okay, jadi yes, it going to be bonus, tetapi yang paling penting, apakah elemen yang perlu dimasukkan bila masa kita mempersembahkan kita punya idea sosial inovasi itu kepada kita punya juri lah. Jadi business pitching ni semestinya dia kena saksi, iaitu ringkas, dia kena padat. Okey, dia tidak boleh melewe-lewe. Okey, sebab itu Pak Ngah ginilah. Saksi ni maksudnya kita kena faham, kita ada 3 minit je untuk present. Jadi Pak Ngah gini, Pak Ngah ini pertama yang Pak Ngah nak bagi, tips pertama Pak Ngah nak bagi, bila you guys buat business pitching, jangan buang masa untuk memperkenalkan ahli seorang-seorang, satu-satu. Ini kawan saya Amira, ni kawan saya Ahmad, ni kawan saya gini-gini dan sebagainya. Tidak. Okey, kalau boleh make it very short, terus kepada bagi dia punya apa nama dia, masalah, dan terus orang kata propose you punya inovasi, kan. Baru cakap kami daripada Politeknik Polisas, kami daripada Politeknik apa nama dia, Metro Johor. Okey, Pak orang Johor kan. Kami daripada Politeknik Selanda atau daripada Melaka, Pak Ngah dengar. Okey, jadi jangan melewe nak menceritakan tentang siapa nama anda. Semua itu dah ada dalam orang kata profile juri. Okey. Assalamualaikum Pak Ngah. Sorry menyelah. Boleh ke? Boleh. Siapa ni? Mentor ke pelajar Ahmad ni? Nabil. Saya mentor Ahmad Nabil daripada Penerbit Muka. Okey. Okey, sebenarnya memang itu antara yang kami try to practice dengan kami punya team. Tapi pernah saya rasa benda tersebut perlu di-clarify dengan penganjur dan juga juri. Sebab kami pernah bila buat macam tu nanti kena tembak dengan juri. Awak ni siapa? Bagi apa macam tak kenalkan diri, saya tak tahu awak siapa, nak bagi markah macam mana? Pening kepala kita. Kami Okey, try. dia gini, Mr. Nabil sebenarnya Pak Ngah bukan kata tak bagikan terus. Okey, bila kita kata contohnya Pak Ngah bagi tadi kan, Pak Ngah cakap bila kita introduce kita punya masalah dia, dan kami daripada Politeknik ingin orang kata ingin mempersembahkan satu inovasi yang bernama, still perkenalkan, tapi tak perlu perkenalkan satu-satu yang terlalu komprehensif. Sebab tu Pak Ngah kata jangan buang masa, still kena perkenalkan, sebab juri nak tahu. Contohnya macam kalau Pak Ngah juri, Pak Ngah tak nak tahu pun 3 orang siapa nama dia. Tak, Pak Ngah nak tahu dia daripada Politeknik mana. Faham jadi nama Politeknik tu kena ada, tapi Politeknik Pak Ngah rasa tak perlu pun menerangkan secara mendalam. Okey, betul, yes, tapi still kena nyatakan. Okey, contohnya kalau student UTM, Pak Ngah normally lah Pak Ngah akan cakap, okey, tak payah kita nak perkenalkan siapa diri kita, siapa team member kita, siapa penasihat kita, sebab masa tu mengambil masa 20 saat. 20 saat tu pun dah kira lama sebab kita ada 3 minit sahaja. Okey. Jadi terus cakap, kami daripada UTM ingin mempersembahkan satu inovasi sosial yang memfokuskan kepada apa dan apa. Still kena sebut the university name lah ataupun the institution name tu. Boleh Okey. Okey, jadi sebab itu dia kena ringkas, padat, orang tak perlu tahu semua. Tapi orang nak tahu cerita sebenarnya. Sebab itu a good pitch tells a story. Okey, Pak Ngah pernah lihat satu page, okey, recent 2 tahun lepas lah, yang mana student ni dia start dengan dia punya story berkenaan tentang diri dia. Dia ceritakan diri dia susah, macam mana dia actually menjalankan this kind of orang kata perniagaan. Okey, daripada situ kita rasa sedih. Dan kat situ dia cuba orang kata bermain dengan kita punya emosi, bermain dengan kita punya
orang kata perasaan, dan akhirnya kita percaya apa dia nak buat. Okay, dan kita nampak bahawa itu salah satu business pitching dia lah. Ada orang dia actually cuba kaitkan dengan event story, dia create story, okay, ataupun dia create dia punya pengalaman. Jadi benda tu bergantung. Okay, nanti Pak Ang akan terangkan beberapa teknik yang mana you guys boleh buat. Dia kalau boleh, bila masa kita buat business pitching ni kena ada elemen-elemen yang menarik. Contohnya jangan orang kata start dengan okay, hari ni saya nak present A and B and C. A, B and C adalah gini-gini. Tak, kalau boleh kita susun ayat tu yang mana kita boleh start dengan sama ada bagi story ataupun bagi question ataupun bagi statistik. Nanti Pak Ang akan terangkan lagi mendalam lah. Okay, untuk business pitching ni apa dia punya elemen yang you guys kena highlight. Normally, benda yang pertama orang lihat adalah innovation, inovasi. So dalam konteks perusahaan sosial ini ataupun projek perusahaan sosial, kita nak lihat apakah inovasi sosial yang diperkenalkan. Sebab orang nak tahu. Sekarang ni contohnya, you nak solve masalah, contohnya macam sebelum ini, student Pak Ngah pernah terlibat satu program, satu projek yang mana dia actually fokus kepada rumah perlindungan wanita terlanjur. Nama rumah tu Baitul Solehah dekat JB. Okay, jadi macam mana dia nak approach? Macam mana kita nak tolong golongan remaja ini yang mana mereka adalah orang kata trainee dekat rumah perlindungan wanita terlanjur. Jadi kita memang kena tahu sensitivity dia, dan kita memang datang kat sana dengan ada stigma. Itu lagi satu. Bila berjumpa dengan orang-orang yang kita nak bantu, contohnya Pak Ngah percaya banyak sebenarnya melalui pengalaman Pak Ngah, melalui student lah. Sebenarnya Pak Ngah belajar dari student Pak Ngah. Mereka ada jumpa dengan orang HIV, mereka ada jumpa dengan orang gelandangan, mereka ada jumpa dengan orang kata wanita terlanjur ni. Macam mana kita nak approach mereka? Okay, jadi contohnya macam kalau kita dalam kes ini, luckily pada ketika itu Pak Ngah dapat student daripada psychology. Apa yang dia buat, dia actually kata okay, kita nak buat satu program yang mana dia nak cuba buat project handicraft. Okay, jadi dia jumpa dengan this kind of trainee, memang perempuan semua. Jadi dia mengajar handicraft. Jadi hasil daripada handicraft itu adalah untuk mereka jual dekat UTM contohnya. Okay, dan bagi semula kepada that kind of center lah, kepada Baitul Solehah tersebut. Dan selain daripada itu juga, mereka ada buat kempen. Contohnya kita tanya apakah needs, apakah sebenarnya needs daripada orang kata mereka-mereka inilah. Jadi bila kata dekat ibu yang merupakan pengetua dekat rumah tersebut, dia kata masalah kami adalah bila masa bayi ni bersalin, mereka perlukan sanitary pad lah. Jadi mereka pun buat kempen. Dalam masa buat kempen untuk actually buat satu one girl one sanitary pad. Dan hasilnya memang dia dapat banyak gila sanitary pad dan hantar ke rumah tersebut lah. Okay, itu salah satu contoh. Maksudnya kita cuba kenal pasti dan buat satu inovasi. Dan selain daripada itu, Ibu ni juga cakap kita perlukan kaunseling. Luckily mereka daripada psikologi, dia pun buat kaunseling berkelompok. Itu contohnya adalah kita kena kenal pasti apakah masalah dan apakah inovasi sosial yang dapat dilaksanakan. Sebab itu innovation play important part. Nombor 2, tidak dapat tidak, sebabkan kita ni juga berasaskan perniagaan, mesti ada elemen important customer. Okay, important customer. Okay, iaitu siapa customer kita. Kena define. Sebab itu nanti Pak Ngah nak actually juga very clear berkenaan siapa customer dan juga siapa beneficiary, siapa adalah penerima manfaat. Dan seterusnya value creation. Okay, iaitu apakah value, apakah nilai tambah yang kita berikan kepada customer dan juga kepada beneficiary. Okay, untuk yang pertama dia, okay, inovasi, Pak Ang percaya juga tahu apa itu inovasi. Apa itu inovasi? Anyone actually can share with me, boleh tak? Siapa-siapa tulis dekat sini, okay, cuba tulis dalam chat box. What adik-adik semua faham ataupun mentor faham apa yang kita katakan sebagai inovasi? Sebab kena ada label inovasi ni sebenarnya. Okay, anyone? Ada ataupun nak buka mikrofon. Okay, Pak Ang alu-alukan. Don't worry, Pak Ang tak marah pun. Tak ada salah pun, menambah baik. Okay, Amirah very good. Amirah kata menambah baik. Good. Okay, anyone? Okay, that's very true. Okay. Nanti Pak Ngah elaborate. Pak Ngah setuju sangat dengan very simple, tapi Pak Ngah rasa benda tu pun part of innovation. Tambah baik yang sedia ada. Teha cakap gitu. Okay, good. Betul Teha. Okay, Yaya cakap sesuatu yang wow. Okay, good. Okay, sebenarnya betul apa yang Yaya cakap, Teha cakap, semua Pak Ngah setuju. Sebab inovasi ni lah kita cuba
come out dengan something yang new. Okay, iaitu kalau lihat dekat sini, the creation and delivery of new customer value in the marketplace, okay, with a sustainable business model for the enterprising producing it. So dalam konteks ini, kita merujuk kepada yes, betul satu yang baru dan juga sesuatu yang wow. Okay, Siti Jasmina cakap benda yang sama dan juga Amira. Okey, sebab itu dalam inovasi ini dia boleh sama ada kita macam sesuatu yang kita panggil sebagai radical innovation ataupun invention. Satu yang baru. Contohnya kalau sebelum ini tidak pernah ada kereta, diwujudkan kereta, maka itu sesuatu yang baru, yang wow. Okey. Tetapi dalam inovasi juga kita boleh klasifikasikan sebagai incremental innovation, iaitu inovasi yang ditambah baik. Okey. Contohnya kalau lihat macam sebelum ini idea itu macam kurang kick, kita just tambah dia punya flavors. You got it? Itu pun satu inovasi. Okay? Iaitu cara yang kita tambah satu nilai tambah yang baru. Jadi inovasi tak semestinya satu yang radikal, satu yang orang kata totally new. Contohnya tiba-tiba, okay, saya nak menyelesaikan masalah kita pergi ke tempat kerja sebab jam, saya nak wujud satu kereta terbang yang mudah. Okay? Itu nampak yang radikal tetapi still actually considered. Maybe kita boleh consider yang macam mana nak tambah baikkan masalah jam. Maybe dengan adakan satu sistem trafik yang lagi bagus ataupun kita buat kalau dulu macam pernah buat carpooling punya sistem. Okey, yang penting bila kita buat inovasi dia kena tambah value sebenarnya, sebab itu dia related. Okey, dia related, iaitu bila kita buat inovasi kita kena tengok apakah value yang kita create, okey, dan kepada siapa kita create that value. Sebab itu at the first place macam juga sebab projek, fikirkan apa sebenarnya inovasi ataupun Pak Angah lebih percaya kebanyakan daripada adik-adik yang ada mentor yang dekat sini, bila buat projek yang pertama lihat apakah konteks inovasi sosial yang dibuat, iaitu sejauh mana inovasi sosial tersebut dapat merubah, contohnya menambah baik komuniti tersebut. Okey, contohnya ada setengah orang, okey, maybe cara dia buat lebih kepada menambah baik social status of a community. Okay, contohnya kebanyakan projek, okay, contohnya macam Pak ingat dulu tapi sekarang ni S itu dah tak ada. Okay, nama dia The Nasi Lemak Project. Boleh Google. Dia merupakan alumni pelajar UIA, Mastura nama dia. Okay, jadi dia begini, apa yang dia buat pada ketika dia pelajar, dia actually jual nasi lemak. Okay, which is very simple. Sebab tu nama dia The Nasi Lemak Project. Okay, jadi dia jual nasi lemak, hasil daripada nasi lemak itulah mereka akan approach golongan gelandangan dekat Chowkit, iaitu dengan bagi pendidikan dan juga actually approach anak kecil dekat Chowkit bagi macam this kind of education. Itulah dia. Okay, maksudnya dalam masa yang sama kita boleh measure, melalui this kind of program jual nasi lemak, tetapi boleh buat banyak lagi benda yang boleh menambah baik komuniti satu tempat tu, yang mana mereka ni kita kategorikan sebagai golongan rentan ataupun marginalized group. Itulah dia. Okay, itu seterusnya kenapa kita kena innovate, sebab kita nak buat satu pembaharuan. Kita nak nampakkan bahawa okay, ini adalah satu cara untuk kita orang kata memberikan membawa perubahan, okay, sebagai satu opportunity for a different business or service. Sebab itu kita innovate. Tak semestinya kita kena buat sesuatu yang baru, tetapi kita boleh macam tadi siapa cakap menambah baik, menambah baik. Itu that's actually the best part lah. Pak Angah rasa kalau kita tak orang kata nak cepat, the best one is actually kita buat menambah baik. Okay, and then the injection of creativity and innovation technique can add value and create competitive advantage. Okay, lagi satu yang Pak Angah nak terangkan, bila masa kita buat SE ni is good kalau kita juga actually buat awareness. Sebab itu bila juga buat this kind of project, okay, jangan lupa untuk adakan satu tagline. Okay, iaitu sebab apa? Sebab kita nak nampakkan dekat orang yang mana projek kita ini adalah projek SE. Apa yang bezakan dia? Okay, jadi SE. Okay, sebab apa? Jadi bila masa orang beli kita punya produk, maybe kita jual produk yang sama. Kita buat projek yang sama. Contohnya kita jual cekedis. Okay, sorry tu saya macam spaghetti. Orang Johor panggil cekedis. Apa lagi? Dan sebagainya. Jadi kita cuba packagekan benda itu untuk kita actually buat satu labeling. Itu pun boleh juga. Dia kreatif. Sebab tu kita kena kreatif lah. Produk kita tu jangan ladar. Maksudnya kita selain daripada nama, sebenarnya tagline, kita buat label. Sebab apa? Ini part of innovation yang mana hasilnya dia akan menambah nilai dan memberi awareness impact kepada orang lain. Okay, itu sangat penting jugalah untuk dikonsiderkan bila masa you guys buat projek ni nanti. Okay, the next part, Pak Angah tak sempat nak buat video ni sebab Pak Angah percaya Pak Angah hanya 2 jam sahaja. Tetapi Pak Angah nak cerita, kalau you guys actually pergi kepada YouTube, benda ni memang banyak diceritakan tentang Johnny the Beggar. Okay, siapa ni Johnny? Pak Angah tak tunjukkan dia punya video. Pak Angah just simplify what
basically Johnny is doing. So Johnny adalah orang Down syndrome, okay, yang mana dia diberi peluang untuk bekerja dekat supermarket. Jadi pada satu hari ini, manager dekat supermarket tersebut memberikan macam orang kata challenge ataupun tugasan kepada semua pekerja yang mana mereka kena buat satu yang baru. Okay, mereka kena buat satu inovasi. Okay, jadi Johnny ni definitely dia ada limitation. Okay, as a Down syndrome people yang mana dia tak boleh nak, orang kata, buat satu yang terlalu radikal lah. Jadi apa yang dia buat, okay, dia actually the bagger lah. Maksudnya kalau dekat shopping complex tu, tugas dia adalah untuk isi barang-barang dalam shopping bag. Itu tugas Johnny. Jadi apa Johnny buat, setiap malam Johnny akan buat quote of the day, kata-kata imah dan sebagainya, untuk diletakkan dalam bag tersebut bila masa customer beli barang lah, bila masa dia bungkus barang. Jadi you know what, based on this is true story, bukan cerita-cerita rekaan, tidak, ini adalah true story. Bila masa berlakunya begini, tiba-tiba dekat shopping complex tersebut, Johnny punya line yang orang nak bayar dekat cashier tu panjang, sebab semua orang beratur semata-mata nak dapatkan dia punya quote of the day tu. Jadi ini satu benda yang nampak simple tetapi add value kepada customer dan customer happy. Okay, itu salah satu contoh walaupun nampak mudah tapi Pak Ngah boleh kategorikan sebagai social inovasi. Okay, jadi senang kata ini adalah part of innovation. Jadi you guys pun tak semestinya you guys rasa baru student lah, tak tahu nak buat apalah. Tidak. Pak Ngah percaya you guys young talent yang Pak Ngah menaruh harapan yang sangat tinggi. You guys boleh buat macam-macam. Even semasa dalam pengajian dekat politeknik, okay, even keluar nanti you guys boleh buat more than my generation. I believe you can do more, okay, especially zaman sekarang, zaman TikTok, zaman Facebook, you guys boleh gunakan ini sebagai satu medium untuk membawa perubahan. Okay, jadi itu yang pertama. Yang pertama, you guys kena tengok apa sebenarnya konteks ataupun elemen inovasi yang dapat diterapkan, yang you guys kena highlight dalam you guys punya projek. Yang kedua, yang Pak Ngah nak share adalah important customer and market needs. Okay, sebab ini juga macam perniagaan biasa. Dia kena ada elemen jual beli, dia kena elemen commerce, dia kena ada elemen yang mana you guys boleh menjana keuntungan. Okay, jadi mestilah ada customer, betul? Okay, sebab itu Pak Ngah nak tanya, siapa tu customer? Ladies and gentlemen, siapa tu customer? Siapa tu customer? Anyone knows? Apa beza customer dengan consumer? Okey, Pak boleh jawab dekat chatbox atau boleh buka mikrofon. Pak Ngah tanya soalan ni. Sebelum you guys tanya soalan, Pak Ngah tanya dulu. Okey, siapa tu customer? Pelanggan. Betul, pandai you guys translate. Okey, apa beza dengan consumer? Okey, tak apa Pak Ngah. Pembeli, orang yang beli barang. Betul. Okey, betul. Yes, okey. Ini dia punya definition. Pak Ngah tak nak terangkan jauh. Okey, sebab apa? Ramai orang sebenarnya yang keliru antara pembeli dengan pengguna. Dan lagi satu, sekarang kita ada satu elemen lagi, pemegang taruh. Okey, sebab SE dia ada satu lagi stakeholders, ada lagi satu orang kata actor dalam perniagaan, iaitu pemegang taruh ataupun stakeholders ataupun ataupun kita panggil sebagai beneficiaries, penerima manfaat. Okey, tapi dalam konteks ni siapa customer itu? Okey, Pak Ngah nak tunjukkan gambar ni. Apa ni semua? Can anyone answer this question? Apa yang Pak Ngah tunjukkan dekat depan you guys semua ni? Gafil pandai Zahir. Zahir laju betul. Okey. Yes, Zahir tepat sekali. Zahir kata miau. Okey. Diorang je jawab. Okey, Oyen pemegang bola. Okey, nampak bila Pak Ngah tunjuk ini adalah satu orang kata image yang mana ramai yang tahu. Kita panggil ni lah kucing paling malas dekat dunia yang dikenali sebagai Gafil ataupun Malaysia panggil Oyen. Okey. Okey, inilah Gafil. Okey, jadi you guys tahu Gafil Okey, Pak Ngah punya soalan. Do you like cats? Siapa sini suka kucing? Siapa suka kucing? Tulis 3. Siapa takut kucing? Tulis 4. Pak Ngah nak tahu. Siapa suka kucing? Tulis 3. Siapa takut kucing? Tengok kucing macam tengok harimau, lari lelaju kan, menjerit. Tulis 4. Okey. Okey, ramai suka kucing. Betul? Very good. Okey. Pak Ngah suka kucing tapi Pak Ngah tak suka bela kucing. Okey. Yes, Pak Ngah suka kucing but nak bela kucing tu satu yang challenging lah, mencabar untuk Pak Ngah. Okey, does anyone have a cat as a pet? Siapa sini ada bela kucing? Tulis 5. Okey, siapa tak bela kucing? Tulis 6. Okey, ramai juga yang actually bela kucing. Bagus. Okey, tapi Pak Ngah pernah pengalaman bela kucing lah 2 tahun. Lepas tu tak dah. Okey, sebab sangat challenging lah. Okey, jadi sekarang ini Pak Ngah punya soalan. Siapa sebenarnya customer kepada cat food? Okey, can anyone answer this? Okay, who is actually customer for cat food? Alamak, dah terkeluar pula. Okey, jadi kalau jawab sini adalah cash owner. Betul? Betul
Di sini betul. Bukan kucing yang actually beli barang. Okey. Syafiq Rahim bukan. Syafiq Rahim pemain bola. Dia adalah advertisement. Okey. Jadi kalau lihat dekat sini, adik-adik semua, ada benda yang Pak Angan nak share dekat sini. You guys kena ingat, dalam konteks ini kena faham siapa itu consumer, siapa itu customer. Customer dari mereka yang beli barang dengan kita, tak semestinya mereka itu yang menggunakan barang kita. Contoh dekat sini adalah cat food yang mana customer dia adalah owner of the cat, okay? Manakala dia punya pengguna dia, consumer dia adalah cat. Sama juga dengan makanan bayi. Makanan bayi, dia punya pembeli dia adalah, okay, pelanggan dia adalah, customer dia adalah ibu. Okay, ibu bapa lah, ibu bapa. Marah pula bapak kat sini kan, ibu bapa. Okay, manakala, okay, dia punya consumer dia adalah, apa nama dia, babies. Okay, sebab itu beza dia, pembeli dengan pengguna. Okey. Lagi satu yang Pak Angan nak terangkan dekat sini, bila you guys buat something, ni Pak Angan cerita sikit je pasal branding. Okey, untuk pengetahuan you guys semua, Powercat, okey, adalah orang kata dia punya owner dia adalah Adabi. Okey, kalau Pak Angan tanya, okey, in your mind, Adabi tu apa? Adabi, in your mind. Bila sebut Adabi, what's in your mind? Apa yang bermain di fikiran anda? Apakah produk yang betul? Betul Azmina. Adabi menyelerakan. Okay, you punya tagline lah kan. Okay, rempah. Semua akan cakap herb and spices. Okay. Could you imagine kalau Adabi keluarkan dia punya makanan kucing dia dengan nama Adabi? Dia tak akan pergi jauh. Okay, sebab apa? Dalam dunia ni, Pak Angan tak ada slide ni. Okay, Pak Angan nak terangkan. Kalau you guys Google, Colgate pernah mengeluarkan satu jenama Colgate Lasagna. Iaitu makanan lah, makanan lasagna, you tahu. Okay, Colgate pernah keluarkan, boleh Google, this is actually based on true story, one of the most disastrous branding punya practice by Colgate lah, by the entire world. Which is Colgate keluarkan makanan lasagna dengan jenama Colgate. They fail tremendously. Okay. Sebab itu kalau lihat dekat sini, Adabi, dia tahu, okay, branding sangat penting. Sama dengan projek juga semua. Okay. Letakkan satu projek branding yang bagus, yang representing who you are. Okay. Sebab tu dia boleh nampak dari depan siapa yang buatlah, contohnya Powercat. Okay, Powercat kita tahu jual kucing. Sebenarnya dia adalah Adabi. Nampak kat sini? Adabi Consumer Industries. Even Adabi ada keluarkan satu makanan cekedis, Sepang tengok nama dia, Pelah Kontos ke apa, juga boleh Google. Okey, Adabi pun keluarkan satu makanan ringan yang lebih kurang sama rasa macam Twisties, tapi tak letak Adabi, letak jenama lain. Sebab itu penting untuk branding ni. Okey, Pak Ang stop dekat situ branding. I go next. Okey. Okey, jadi bila masa kita nak tahu customer kita ni, yang pertama kita kena nantikan soalan asas. Siapa customer kita? Tak boleh tamak Jangan cakap seluruh penduduk Malaysia, seluruh penduduk bumi ni saya punya customer. Jangan tamak. Thank you very much Muhammad Haikal, Flamitos produk Adabi tu. Thank you very much. Okay. Flamitos. Okay. Tu produk Adabi lah. Okay, back to this kind of main question. Okay, siapa customer? Itu soalan pertama. What value do we offer to them? Itu soalan kedua. Okay, jadi tahu siapa customer kita, kita very, orang kata segmentize, kita tahu inilah target market kita, apa value kita bagi kepada dia. Okay, sebab itu kita kena tahu. Kadang-kadang, okay, benda sama je, orang semua jual, orang kata kerupuk leko, orang jual mi goreng, orang jual nasi lemak. Macam mana kita nak bezakan nasi lemak kita dengan nasi lemak orang lain? Okay, jadi maybe kita tambah punya elemen, ada perasa dia, maybe lah ada dia punya, kita guna yang nasi lagi sihat, okay, dan sebagainya. Okay. Okay, value tu sangat penting kena tahu. And the next part, how can we create and deliver that value? Ini lebih kepada penawaran value kepada dia melalui produk yang kita tawarkan. Okay, sebab itu this three main question kena tanya betul-betul dalam kertas kerja tu nanti. Siapa customer, macam mana kita nak actually berikan value, dan bentuk apakah value yang kita nak berikan kepada mereka tersebut. Okay, contohnya kalau pernah satu student Pak Nga dia buat projek begini, dan luckily Pak Nga dapat student part-timers yang mana mereka ini buat satu projek yang mana dia actually pada ketika itu memang government encourage untuk pergi ke shopping complex dengan membawa kita punya shopping bag sendiri. Jadi apa mereka buat? Mereka approach kepada majlis Pembenaran Ampang. Okay, jadi dia actually cuba buat kolaborasi dengan Pembenaran Ampang yang mana dia gather semua banner-banner. Kan zaman sekarang orang suka buat banner, semua buat banner event-event kan. So kalau juga kat Politeknik nampak banyak banner tu, can do also this project. Okay, jadi dia kumpulkan this kind of banner. Apa dia buat? Dia actually
transform the banner into shopping bag dan jual shopping bag tersebut. Tapi siapa yang transform benda tu? Bukan mereka. Apa yang mereka buat, dia actually berkolaborasi dengan satu persatuan ibu tunggal. Okay, dekat KL lah. Jadi dengan buat satu kolaborasi dengan satu persatuan ibu tunggal ni, so ibu tunggal ni yang buat bag tersebut, dari hasil daripada bag tersebut akan dijual kepada orang ramai lah. Dan dia berjaya buat yang mana disalurkan lebih kurang 50% kepada that kind of ibu tunggal dan juga dapat jual bag. Jadi they actually managed to kill few things. That means they managed to kill few birds with one stone. That means apa yang dia buat, yang pertama dari segi environment, yang kedua dia berjaya buat bag, okay. Yang ketiga dia tolong ibu tunggal, yang keempat dia dapat create awareness kepada orang ramai untuk actually guna recycle shopping bag. Itulah dia yang mereka punya projek, yang Pak Angan rasa Pak Angan bertuah lah pada ketika itu dapat that kind of student lah. Okay, and then Pak Angan nak tanya dekat semua, bila kita nak menawarkan produk kepada customer, sometimes it doesn't mean to be like, so orang kata mega. Kadang-kadang benda tu macam, sounds too, orang kata beyond our ability. Anyway, boleh tak semua tengok dekat gambar ni? Tengok dekat gambar ni betul-betul. Everyone tengok kat gambar ni, Pak Ngan tanya, korang rasa gambar ni betul ataupun tipu? Kalau rasa betul, tulis 8. Kalau rasa tipu, tulis 0. Kalau rasa ni betul ni, ini betul. Tak tipu, ni memang gambar sebenar. Okay, tulis 8. Tapi kalau rasa this is like, like scam, ataupun benda yang tipu, tulis 0. Okay. 8, 0, 8, 0. Okay. Okay, 8. Ada yang kata betul, ada kata tipu. Okay. Cepat-cepat everyone, tengok sini. Siapa rasa tipu, tulis 0. Siapa rasa ni betul, ni betul. Okay, nampak apa kat sini? Kereta terbang. Kan? Okey. Nampak macam tipu, nampak macam betul. So, Pak nak tanya betul ke tipu? Okey. Okey. Jadi zaman sekarang ni adik-adik semua kita memang dah dimomokkan. Even zaman Pak Ang kecil dulu bila ada wawasan 2020, memang dalam minda Pak Ang ni kita terbang dah pada tahun 2020. But unfortunately, we are progressing towards that but not achieving that. Okay. Nanti Pak Ang cerita yang itu. Tapi Pak Ang nak ceritakan dekat adik-adik semua, ni adalah betul. It's a real. Real lah, okay. Ini betul, ini betul. Ini betul. Yang mana ini adalah Convair Model 118, a prototyping flying car from 1947. That means adik-adik semua, 70 tahun lepas kereta terbang telah dibuat, telah dibina, telah ditest, okay. Unfortunately, semasa test tersebut, ini crash. Dia crash, tapi orang dia hidup lah, nasib baik, okay. Maksudnya 70 tahun lepas, manusia telah memikirkan untuk buat kereta terbang. Okay, dan this is real. Okay, dan sekarang ini memang sedang berlaku lah, yang mana cuma cara tak macam gini lah. Kalau adik-adik Google, adik-adik akan nampak kereta terbang telah pun dibangunkan, tapi bukan dalam bentuk ini. Contohnya beberapa company dekat Dubai telah pun buat testing untuk adakan taxi, flying taxi, yang mana dibuat oleh sebuah syarikat di China. Even if I'm not mistaken, Indonesian government started to actually make order from this Chinese government untuk buat lebih kurang 50 kereta terbang. They started, but the shape, the design bukan macam gini lah. Not as weird as this one. Okay, ni macam kereta Harry Potter dan sebagainya, tetapi dia lebih kepada guna drone technology. You guys boleh Google. Yeah, this is happening, and Pak Ang percaya for the next 5 years kita akan nampak beberapa kereta terbang not in this design akan berada di Dubai, akan berada di Indonesia. Okay? Okay, so kita nampak yang ini very, orang kata, opening your eyes. That means 70 years ago orang dah start actually buat satu penawaran baru, tetapi tidak berjaya. Sebab itu kita tak nak buat something. Sebab tu bila kita nak tahu penawaran kepada customer, jangan buat sesuatu yang beyond dia punya needs and wants. Okay? Dan ini lagi satu hasil yang gagal daripada Malaysia. Mesti juga tak pernah nampak ni. Adik-adik semua, mentor pernah nampak tak ni, mentor-mentor ni? Kak Ji pernah tak? Fauzana pernah nampak tak benda ni? Okay, tapi adik-adik kat sini yang lahir tahun, Pak Ang percaya you guys tahun 2002. You guys lahir tahun berapa adik-adik semua ni? 2004, 2005 ke? Lahir tahun berapa? 2004. Okay, maksudnya you guys lahir benda ni dah tak ada. Ataupun ada yang lahir tahun 2003 kan, you guys lahir dia pun dah discontinued. Okay, ini untuk pengetahuan adik semua. Di kala kita bangga ada X90, X50, X70 kan, okay. Pada satu masa dulu, Proton ni sebenarnya gagal, okay. Yang mana dia pernah keluarkan satu Proton yang dinamakan sebagai Proton juara. Tapi dia tak jadi juara je adik-adik semua, sebab ni adalah kereta Proton yang paling tidak memberangsangkan dari segi jualan dia lah, okay. Sebab apa? Bila masa keluar je Proton ni,
Proton ni memang kita kenali sebagai, kita panggil dia sebagai replication technology. Iaitu senang kata Pak Ngah sebut dia sebagai tiruvasi. Proton ni selalu meniru. Yes, betul. Kita nama dia tiruvasi. Okay. Sebab itu kalau tengok dekat sini, Proton dia banyak tiru kereta-kereta lain. Even the first Proton Saga actually rebadged from Mitsubishi. Okay. Even macam Proton Inspira, Mitsubishi Lancer. Even X90, X50 tu daripada Geely. Okay. Okay, so kita nampaklah dan this is actually simply adopted. Okay, maksudnya ambil bulat-bulat daripada Jepun and bawa ke Malaysia. Dekat Jepun sampai sekarang this design basically banyak yang orang nak. Okay, dekat Jepun. Okay, macam siapa ni? Encik Labas kata kat Jepun dipanggil Town Box. Okay, yang dekat Jepun memang popular. Kalau you guys pergi dekat Tokyo, okay, memang nampak this kind of car memang actually one of the best sellers. Sebab Jepun ni as we know, okay, kalau dekat Malaysia ni populasi kita tak sebanyak Jepun. Even Jepun, for your information dekat Jepun dia punya bilangan populasi dekat Tokyo sahaja, dekat Tokyo, bandar Tokyo sahaja, populasi dia mencecah dekat lebih kurang 15 juta. Iaitu almost separuh daripada penduduk Malaysia itu berada dekat Tokyo alone. That means Tokyo very crowded. Sebab itu dia sangat compact. Okay. Jadi back to this. Yes. In Japan, this is actually until now one of the best design yang mereka nak. Mereka kena. Okay, tapi dekat Malaysia bawa design ni orang akan cakap, apa ni? Ini mesin basuh bergerak ke? Ini washing machine bergerak ke? Ini peti asa bergerak ke? Orang Malaysia tak suka. Okay, sebab itu kita tak boleh assume apa orang lain nak, kita nak. Apa customer, that means we cannot assume, when this kind of market works, doesn't mean it's actually going to work in another market. Okay, sebab itu, you guys bila buat this kind of thing, kena betul-betul perhalusi apakah sebenarnya kehendak dan juga keperluan pengguna tersebut. Okay, so this is the case of Proton Juara, which is not Juara anymore lah. Okay, so macam mana kita nak identify opportunity? Yang ni Pak Ngan terangkan secara ringkas sahaja. Yang pertama adalah problem. Kita kena tahu, jadi dalam masalah yang adik-adik kebanyakan ini, lebih merujuk kepada yang pertama. Pak Ngan percaya, kebanyakan SE lebih kepada problems. Okay, sebab apa? Sebab matlamat utama SE adalah untuk ataupun kita adakan projek keusahawan sosial untuk kita menyelesaikan masalah masyarakat ataupun kita nak orang kata menyelesaikan masalah berkaitan dengan alam sekitar, environment. Jadi problem. Sebab itu from this problem try to be innovative, okay? And then changes. Okay, maybe sekarang changes kita mengatakan berkenaan tentang orang kata apa, teknologi yang berubah, okay? Changes ataupun populasi berubah. Sekarang ini, kita banyak memperkatakan tentang orang kata changes daripada segi generation. Pak Angah consider myself as Facebook generation. Yes, I am. Okay, I'm proud to say I am Facebook generation. Tetapi Pak Angah sekarang cuba mengenali you guys, iaitu korang ni adalah lebih kepada Gen Z. Betul? Gen Z. Okay, iaitu maybe cara korang berfikir berubah sebab zaman Pak Angah lahir, kami tidak ada, orang kata tak ada internet. Okay, zaman Pak Angah lahir, kami belum ada lagi macam smartphone. Tak ada. Okay, kalau zaman dulu, zaman Pak Angah kecil-kecil dulu, kita panggil lain. Okay, Pak Angah Gen Y. Okay, Pak Angah Gen Y. Jadi, cara pemikiran berbeza. Dan sekarang ni millennial yang paling yang baru kita panggil sebagai apa Alpha. Yes, Alpha. Thank you Zahir, very good. Alpha, okay. Alpha ni yang actually lagi challenging sebab dia lahir memang dah ada banyak macam. Jadi inilah sebenarnya changes ni yang menyebabkan kita actually membuat satu pembaharuan inovasi untuk kita perkenalkan kepada customer. Dan seterusnya invention, competition, and we cannot deny technological advances. Okay, so when we talk about technological advances sekarang ni banyak yang mengatakan tentang AI. Yes, okay, yang mana kebanyakan kita punya kerja-kerja ini actually being automated or can be replaced by robot. Okay, and it's true, even sekarang ni kita nampak banyak sebenarnya self-service teknologi yang telah menggantikan human. Okay, contohnya kalau you guys pergi McDonald, tak perlu pun zaman sekarang ni nak order dekat counter, dekat orang kata apa, waiter, tidak. Okay, zaman sekarang ni you guys pergi dekat dia punya screen and throw order, which is through this kind of self-service technology lah. So this kind of thing actually dah orang kata banyak lagi dia punya perubahan. Even I'm talking to you right now, Pak Angah cakap dengan you guys semua adalah salah satu technological advances. Okay, Pak Angah tak perlu pun berjumpa dengan semua orang dekat semua politeknik yang jauh, ada dekat Borneo, ada dekat Mukah, ada dekat mana lagi politeknik dekat maybe dekat utara, dekat Kelantan.
Yang mana melalui this kind of platform Webex, Pak Angah boleh berkongsi ilmu, Pak Angah boleh berbicara dengan you guys semua dengan senang. Okay, itu salah satu contoh lah. Maybe in the future lecturer pun maybe lah, sebab Pak Angah dah tengok dekat UTM, dia telah test penggunaan hologram. Okay, kalau you guys tahu sekarang ni, kita bercakap sini, you guys hanya nampak Pak Angah secara 2D. Okay, dan sekarang ni UTM telah orang kata test, tapi tak guna sepenuhnya lah, dia baru test, baru alpha punya testing, yang mana dia menunjukkan penggunaan hologram dalam teaching. So that means nanti Pak Angah perlu ada satu kamera yang shoot Pak Angah punya ni dan boleh mengajar you guys dekat mana-mana dengan penggunaan hologram. Tahu hologram tak? Hologram macam you guys tengok cerita Star Wars. Okay, Star Wars kan keluar dia punya apa nama dia, Jedi dia semua tu, ada dia punya bentuk orang tu. Itulah hologram. Okay, yang mana yelah kalau tengok movie science fiction kita nampak oh benda ni boleh berlaku. Yes, it's actually happening now and it had happened. Benda dia telah berlaku sebenarnya dekat banyak country, yang mana kalau lihat tahun 2000, yang Abang nak ingat, tahun 2016 ke 2018 dekat Indonesia, Pak Jokowi, Presiden telah menggunakan hologram untuk berkempen semasa pemilihan raya umum dia, pilihan raya umum Indonesia. Dia dah buat sebab Indonesia ni sangat besar, penduduk dia actually 9 times than us. Okay, kalau penduduk Malaysia, berapa penduduk Malaysia adik-adik semua? Siapa jawab cepat? Hebat ni. Berapa penduduk Malaysia sekarang ini? You guys kena tahu market ni, berapa penduduk Malaysia? Anyone? Teka je, salah tak apa. Betul, Pak Angah belanja lunch. Okay, Jovin. Okay, Jovin nanti kontak Pak Angah nanti bagi RM10 Grab Jovin ada Grab tak? Jovin, you ada Grab tak? Nanti kontak Pak Angah. Okay, Pak Angah bagi kejap lagi. Okay, lebih kurang, siapa cepat dapat Pak Angah bagi Jovin nanti Yes, lebih kurang 33 juta. Okay, 30 juta rasa ramai tak? Rasa ramai, dah sesak dah hidup ni kan? Tetapi dekat Indonesia, penduduk lebih kurang 280 juta. Okay, iaitu penduduk Malaysia ini sebenarnya, penduduk Malaysia ni lebih kurang 33 juta, penduduk Indonesia 280 juta. Sebab itu, kita nampak Indonesia terlalu ramai. Dia ada terlalu ramai orang kata penduduk di Indonesia tu, yang mana 9 kali ganda daripada penduduk Malaysia. Open your eyes everyone, because zaman sekarang ini kita bukan setakat compete among us in Malaysia, but Indonesia pun ramai. Jangan tengok Indonesia yang orang kata low class workers ataupun yang kerja-kerja kontrak, kerja-kerja laborer tu, tak. Sekarang ni dekat Indonesia, dekat Malaysia ni sebenarnya, dekat KL, dekat JB, ramai sebenarnya talents daripada Indonesia. What I mean by talents, they are basically orang kata expert. Okay, yang ramai, yang mana mereka ni dah banyak bekerja dekat Malaysia and all over the world. Sebab dia punya diaspora agak besar Indonesia ni sebenarnya. Okay, jadi back on this, sebab itu Pak Angah nak cakap pasal hologram je tadi. Okay, sebab itu we actually need to develop this kind of thing. Even Indonesia lagi banyak SE. As a matter of fact, Indonesia have more SE than Malaysia actually. Okay, back to this. Ni Pak Angah nak tunjukkan yang mana ada satu innovation ini kita panggil sebagai accidental innovation. Yang mana Pak Angah percaya, you guys tahu kan Play-Doh? Siapa sini pernah main Play-Doh? Tulis nombor 7 dekat chat box. Siapa pernah main Play-Doh? Okay, siapa tak pernah main Play-Doh tulis 8. Okay, siapa nak Pak Angah sebenarnya tak pernah ada Play-Doh sepanjang Pak Angah kecil. Okay, tak pernah. Okay, this is mahal. You guys ni memang orang kata laki lah. Play-Doh, Pak Angah pernah main plasticine je, tanah liat yang harga RM1.50. Kalau you beli dekat DIY tu, tu yang Pak Angah mampu. Okay, sebab Play-Doh ni tanah liat golongan atasan. Plasticine Pak Angah pernah. Okay, saya kata main lumpur je. Okay, jadi tahu tak Play-Doh ni asalnya apa? Senang cerita, Play-Doh ni asalnya adalah daripada wallpaper cleaner. Okey, jadi dia berinovasi. Kita panggil sebagai accidental innovation, yang mana bila masa Kutol ni adalah orang yang menggunakan yang actually company yang buat wallpaper cleaner dekat pada zaman tu, kalau rumah-rumah European, okay, dia memang banyak menggunakan apa nama dia, wallpaper. Sebab apa? Pada ketika itu mereka banyak menggunakan unggun api untuk semasa musim sejuk. Jadi rumah mereka ni banyak apa, kesan-kesan hitam jelaga asap tu okay, dekat rumah dia. Sebab itu orang putih dia suka guna wallpaper. Okay, bila dia guna wallpaper, dia akan clean lah bila masa nak tukar wallpaper tersebut. Jadi dia observe tau, Joe McVicker ni dia observe yang mana dia nampak wallpaper clean ni digunakan oleh was being used by nursery school children to make Christmas ornament. Dia macam surprise, oh boleh buat macam ni. Tapi dia bijak. Okay, jadi dia observe, dia nampak perkara tersebut dan dia actually commercialkan into Play-Doh. That means daripada wallpaper cleaner dia jadi permainan dan sekarang ni sangat popular, Play-Doh. Okay, itu contoh accidental innovation. Dan the next part yang Pak Angah nak share adalah value creation. Dan Pak Angah terangkan tadi,
bila masa kita tawarkan sesuatu kepada customer ataupun beneficiary, mesti kena ada value creation. Okay, mesti ada nilai yang kita bagi. You guys kena ingat kita ni pembeli ni beli barang bukan sebab beli barang, tapi beli barang sebab nilai yang diberikan. Orang sebenarnya beli skincare ataupun beli cleanser bukan sebab cleanser tersebut, tapi orang beli barang sebabkan oleh dia nak cantik. Okay, apa nilai yang kita bagi? Dia nak cantik, dia nak merawat dia punya apa? Jerawat, nak merawat dia punya jerawat. Okey, jadi kita kena lihat apakah nilai yang kita bagi kepada pelanggan kita. Contohnya kalau Pak Ngah ni nak buat cafeteria, contoh Pak Ngah nak buat apa orang kata sekarang kan glamour Pak Ngah apa Pak Mat Western. Okey, ni Pak Ngah nak buat. Okey, Pak Ngah nak buat Pak Ngah Burger contohnya lah. Pak Ngah nak buat Pak Ngah Burger atau Pak Ngah nak buat Pak Ngah Cafe. Jadi bila Pak Ngah nak buat Pak Ngah Cafe dekat you guys punya campus, kat Politeknik dan sebagainya, Pak Ngah kena tahu sasaran Pak Ngah siapa. Okey, jadi apa nilai Pak Ngah nak bagi kepada pelajar? Jadi bila Pak Ngah dah buka Pak Ngah Cafe dekat Politeknik, Polisas contohnya kan, okey Polisas, okey. Apa sebenarnya value Pak Ngah nak bagi? Jadi Pak Ngah kena tahu awal, jadi Pak Ngah letak kat sini, Pak Ngah nak, sebab ni ada student, jadi Pak Ngah punya konsep adalah sedap, murah, banyak. Okey, 3 benda. Sedap, sebab Pak Ngah tahu you guys akan makan sekiranya benda tu sedap. Okey, jadi perkara pertama mesti sedap makanan Pak Ngah tu. Yang kedua, kena murah lah sebab student ni financial support dan sebagainya. Jadi Pak Ngah nak pastikan dia adalah murah ataupun affordable. Okay, affordable. And then kena banyak kan. Pak Ngah percaya you guys ni sedang meningkat naik kan. Jadi definitely kena makan banyak. Jadi bila Pak Ngah nak tawarkan this kind of food services kepada pelajar Polisas, dia kena sedap, murah dan kena banyak. Okay. Jadi benda tu kena tahulah apa value kita tawarkan kepada pembeli, apa value kita tawarkan kepada pengantar tu nanti. Okey, Pak Ngah pergi laju je sebab Pak Ngah ada 2 jam je ni. Okey. Jadi bila kata value ni, senang kita company memang kena tawarkan value. Value ni yang menyebabkan orang akan keep on buying our product. Okay, sebab itu company-company yang actually focusing on consumer growing market, mereka kena sentiasa update dengan value. Sebab itu kita nampak contohnya company seperti McDonald's. Sorry walaupun nak tengah ni Pak Ngah percaya ramai yang lapar, Pak Ngah pun lapar. Tapi bila kata McDonald's ni dia memang sentiasa buat inovasi dia. Sebab apa? Kalau dulu-dulu kita nampak McDonald's ni yang pertama, konsep dia kalau pergi McDonald's, apa McDonald's punya tagline? Everyone? Anyone knows? Apa McDonald's punya tagline yang sangat glamour? Adik-adik semua tahu tak McDonald's punya tagline? Thank you very much. Okay Zarina, I'm living it. Very good. Ni mesti suka dengan McDonald's ni. Okay, tu McDonald's punya tagline. Jadi zaman Pak Ngah kecil, sampailah Pak Ngah membesar ni, McDonald's actually konsep dia lebih kepada family cafe. Yang mana kalau kita pergi McDonald's, akan ada playground, orang akan main dekat situ, akan ada satu section playground. Tapi zaman sekarang playground semua dimasukkan. Betul? Kebanyakan Pak Ngah percayalah dekat JB ni, kebanyakan tempat yang ada playground sudah di-upgrade kepada cafe. Okey, sebab sekarang ni macam Pak Ngah pergi dekat Skudai, dia jadi macam Mac Cafe. Jadi dia punya tu dah layout dia berbeza. Okey, sebab apa? Dia akan berubah lah, itu services dia. Yang kedua, Pak Ngah cerita lebih food. McDonald's ni memang kena sentiasa inovatif. Dia akan buat dia punya seasonal ataupun menu yang secara bermusim. Contohnya sekarang ini apa menu, signature menu by McDonald's? Anyone? Apa signature, apa dia punya season, apa nama dia? Meal yang ditawarkan. Thank you very much. Ini memang hebatlah Zarina ni. Okey, tahu aja. Okey, dia tawarkan sekarang ni dia ada buat samurai burger contohnya kan. Okey, McChicken tu dia macam sentiasa ada. Dia ada yang kita panggil sebagai orang kata bermusim. Contoh macam Prosperity Burger. Kita tahu Prosperity Burger, macam Pak Ngah tunggu, Prosperity Burger hanya keluar semasa Chinese New Year. Dia itu memang dia punya signature. Jadi orang akan menunggu. Dia tak buat benda tu sentiasa ada sebab dia menunjukkan benda limited. So when the time comes, you should actually grab and buy it. Okay, contohnya sekarang buat Biscoff McFlurry, yes. So benda-benda ni lah akan actually berinovasi. Dia akan sentiasa datang dengan inovasi baru. Okay, sebab dia kena dengar customer punya needs and wants. Sama juga Burger King. Okay, kalau dulu zaman Pak Ngah, taklah kecil, zaman Pak Ngah remaja. So basically, Pak Ngah ingat lagi, dulu Burger King mahal ya adik-adik semua. Burger King takkan dapat bawah RM10, takkan dapat. Dulu Burger King memang sahajalah King Burger. Saiz dia besar, sebab tu nama dia Burger King. Kalau kita pergi Burger King, harga dia memang mahal, tetapi pada ketika itu mereka menawarkan contohnya bottomless drink, iaitu memang boleh top up bila-bila je air soft drink dia lah.
Okay, tapi tak ramai pergi Burger King sebabkan Burger King harga burger dia mahal pada ketika itu. Tapi in order to survive dekat Malaysia punya market, Burger King terpaksa downgrade dia punya burger size dia and then downgrade dia punya harga dia. Sebab apa? They want to listen to the customer market untuk Malaysia ni mampu untuk beli sebab kita tak akan beli burger yang terlalu mahal. Okay, sebab itu Burger King start to listen even masa ada menu rahmah, Burger King antara yang cepat keluarkan menu rahmah banding dengan McDonald. Okay, okay, we go next. Pak Angah pergi laju sahaja tangible. Senang kata, value ni juga kena tahu. Tak semua benda tu nampak, tak semua benda tu actually orang kata boleh nampak secara zahir. Iaitu kita kena classifykan dia sebagai tangible and intangible. Tangible benda yang senang nampak. Okay, contohnya kalau kita cakap pasal kita bantu orang, kita bantu community kampung contohnya, ataupun juga actually approach community orang asal. Okay, yang mana kalau kita cakap, okay, apa yang you guys bantu? Yang pertama, maybe you guys boleh calculate benda yang nampak, iaitu kami actually melalui program kami menjana pendapatan RM5,000 yang kami berikan kepada this community. Itu yang intangible. Yang intangible, maybe you guys cakap kita dapat meningkatkan dia punya keyakinan, dia punya self esteem, dia punya orang kata pengetahuan, yang mana bila masa kita masuk benda ni, dia tahu contohnya macam mana nak buat benda ni and buat benda tersebut. Faham Jadi benda tu intangible tetapi still kena ukur. Sebab itu adalah value yang you guys tawarkan melalui projek keusahawanan sosial yang you guys akan laksanakan. Okay, senang cerita apa yang Pak Ngana terangkan sini, banyak yang kita nampak sebenarnya customer dia actually bukannya beli barang you guys. Customer do not buy capabilities, tapi customer sebenarnya buy solution. Sebab itu kena tahu apa sebenarnya masalah dan apa penyelesaian kepada masalah tersebut yang dapat diberikan melalui produk, melalui projek, melalui perkhidmatan yang you guys akan buat. Okay, jadi ask your customer to be part of the solution and don't view them as part of the problem. Apa yang Pak Ngan terangkan dekat sini, okay, one of the method lah kalau you guys nak buat, okay, SE ni adalah kita kena actually be part of the project, yang mana kalau boleh cuba buat sedikit. Pak percaya dalam program ni akan ada terapkan elemen design thinking. So dalam design thinking, benda yang paling basic adalah empathy. Empathy tu adalah kita betul-betul memahami. To what extent we try to put ourselves in other people's shoes. To what extent basically kita memahami mereka, kita understand mereka. Okay, macam mana kita nak understand? Yang pertama, semua orang buat, kita observe. Kita just observe. Contohnya Pak Ngah punya exercise normally, Pak Ngah tahun lepas kalau you guys actually ada kat sini, Pak Ngah pernah pergi kepada Politeknik KK Kuching. KK Kuching. I went to KK Kuching. I actually doing this kind of design thinking for SE dekat KK Kuching. Tapi ada beberapa KK dan Politeknik pun ada terlibat. Politeknik Kuching if not mistaken. Okay, pun terlibat during this program. So basically apa yang Pangan terapkan normally, okay, Pangan bagi contoh paling simple. Yang pertama, kalau kita cakap pasal orang buta, you guys akan cakap kesiannya orang buta. That's sympathy, bukan empathy. Sympathy, you guys rasa kesian, sympathy. Okay, empathy ni yang pertama kita buat secara observation, kita observe dan kita cakap kesiannya dia. Okay, itu level pertama dalam empathy. Level kedua, kita interact, yang mana kita bercakap, kita actually meet the blind people. Kita jumpa orang buta, tanya macam mana kehidupan dia, macam mana dia actually survive, macam mana dia tengok orang buta ni, maybe dia ada anak, macam mana dia sarang anak dia. Itu level yang kedua. Okay, iaitu kita cuba memahami dia dengan kita berinteraksi. Yang mana kebanyakan kita ni, kadang-kadang kita nak menyelesaikan masalah masyarakat. Contohnya dengan orang yang gelandangan, okay, orang yang kena HIV, orang yang actually telanjur, orang yang ada masalah mental dan sebagainya. Tetapi kita tak pernah approach. Kita tak pernah approach. Itu masalah community kita, okay? Jadi kita kena approach, okay? Dan the highest level of it, basically kita kena immerse. Immerse maksud kita cuba memahami, kita cuba mengalami dia punya pengalaman seperti mana mereka alami, okay? Jadi ini paling simple lah exercise nak buat mentor-mentor nanti kalau nak mengajar dekat anak murid berkenaan tentang empathy, okay? Buat satu exercise dalam kelas, minta mereka tutup mata dan buat exercise. Contohnya Pak Ngah pernah buat yang KK kat Kuching tu, apa yang kami buat, okay, Pak Ngah suruh semua tutup mata. So Pak Ngah minta salah seorang member tutup mata dan dia punya kawan ni kena guide dia hanya dengan bagi arahan untuk ambil air daripada core water di tingkat 3. Okay, itu dia punya challenge lah. Okay, memang mencabar, tapi inilah nak rasa betapa kita dah cuba up to the level, we tried our best to feel like them. Okay, ini part of your punya validation sebenarnya. Sebab you guys tak, kalau you guys tak alami, you guys tak nampak. Okay, okay, so the next part, okay, sebenarnya apa sebenarnya common business
pitching teknik, ini yang main agenda dia adik-adik semua. Sorry, Pak Ngah bagi elemen ni supaya nanti bila masa you guys pitching, you guys dah nampak macam mana you nak highlight, macam mana you nak highlight contohnya dia punya value, macam mana you nak highlight dia punya needs, apa sebenarnya needs. Kadang-kadang bila masa kita pitching, kita tak tahu apa needs dia. Kita buat assumption which is wrong. Okay, sebab dalam business pitching kita nak you guys actually dah ada validation. Have you validated that this is the real problem experienced by the community? Sebab itu kena memahami lah. Sebab itu yang Pak Ngah nyatakan tadi, kena faham value, kena faham siapa customer ataupun beneficiary, dan juga apakah inovasi yang dia buat. Inovasi itu maksudnya melalui intervention project, melalui projek-projek yang you guys akan laksanakan. Jadi apakah teknik yang ada? Sebenarnya banyak teknik yang ada lah sebenarnya. Tetapi untuk hari ini, Pak Ngah akan ajar satu teknik yang sangat simple. Sini ada lagi beberapa lah, tapi Pak Ngah hanya fokus kepada NABC approach. Ini yang memang kita banyak buat. Even dekat UTM kita start dengan NABC, tetapi Pak Ngah ada buat sedikit perubahan sedikit lah bila masuk SE, dan ada sedikit elemen yang you guys kena terangkan. Okay? Jadi agenda pertama, agenda utama Pak Ngah nak memperkenalkan NABC approach. Yang kedua, kita akan gunakan business model canvas. Tetapi Pak Ngah percaya ramai dah belajar BMC. Siapa sini dah pernah belajar BMC? Bukan angkat tangan lah, tulis 5. Siapa dah pernah belajar BMC? Tulis 5. Okay, good. Okay, maksudnya Pak Ngah tak perlu terangkan lanjut. Cuma untuk hari ini Pak Ngah akan fokus kepada SBMC, Social Business Model Canvas. Okay, maksudnya kalau dekat SE you guys ada 9 blocks, dekat SBMC Pak Ngah akan cuba terangkan 10 blocks. Pak Ngah percaya ada beberapa mentor kat sini quite familiar dengan SBMC, but this is quite tedious. Okay, sebab BMC ni normally kita gunakan untuk business pitching, tapi tidak keseluruhan. Especially kalau benda tu 3 minit memang tak sempat untuk kita explain in depth pasal all the 9 blocks, all the 10 blocks. Tetapi we can use as a guide, okay, for us to analyze few things. Nanti Pak Ngah akan terangkan. Lean Canvas ni Pak Ngah tak terangkan hari ni, tapi Lean Canvas ni the more complicated when it come you really do the business, which is you have other element competitors. Okay, untuk hari ini adik-adik semua Pak Ngah akan terangkan NABC approach. Please listen to me carefully in the hope that nanti kalau you pitch, you boleh gunakan this kind of technique dan juga boleh adopt, sebab dia sangat mudah, dia tak susah pun sebenarnya adik-adik semua. Okay, jadi inilah NABC. Okay, NABC ni sebenarnya dia adalah kita we adapted from SRI. You boleh actually guna NABC ni sebenarnya. Okay, yang pertama kita actually fokus kepada niche. Okay, and ABC ni initially dia adalah untuk a normal business, a conventional business, a commercial business. Okay, jadi untuk SE ni Pak Ngah tukar dia punya C sebenarnya. Okay, iaitu daripada competition kepada collaboration. Pak Ngah terangkan satu-satu dulu Dengar yang Pak Ngah punya perkongsian ni dulu. Yang pertama niche. Okay, sebab niche ni perkara yang kita nak tahu. Kenapa kita nak orang kata menawarkan that solution, apa dia punya keperluan dia. Jadi need is the most important factors in the method, and idea without a practical need for it remain just what it is, a good idea and nothing more. Jadi sebab itu perkara pertama yang perlu dibuat, apakah keperluan, contohnya kalau dalam konteks ni you boleh ambil niche daripada segi keperluan komuniti tersebut. Faham Contohnya you actually nak menyelesaikan masalah contohnya food waste. Okay, food waste. Sekarang ada masalah food waste, orang buang food dengan sewenang-wenangnya contohnya. Jadi apa penyelesaian yang korang nak buat? Sebab itu kita pergi kepada yang kedua, approach. Okay, approach yang lebih kepada you guys punya solution. A is usually a point of departure for most activities, but without the NABC method, A always come after N. Sebab itu normally begini, bila yang Pak Ngah dengar sini betul-betul sebab kebanyakan orang bila masa dia present akan cakap, hari ni saya nak present tentang projek saya, projek kami. Okay, projek kami ni adalah projek gini. Okay, which is the moment they start presentation, dia terus pergi kepada A, approach. Whereby untuk NABC, you guys kena terangkan dahulu apakah sebenarnya dia punya needs. Okay, kenapa kena ada projek kami? Needs dia, iaitu contohnya, okay, pada zaman sekarang kita banyak masih mengalami masalah yang mana manusia ni suka actually hidup bersendirian. Contohnya pun tidak tahu nak buat teamwork. Sebab itu ada projek kami ni itu menyatukan orang kata masyarakat yang berbilang kaum, agama dan sebagainya. Okay, itu contoh dia. Sebab itu highlight ni dulu, baru approach. Dalam kes adik-adik dan mentor ada dekat sini, A ataupun approach ni merujuk kepada your intervention project.
Kenapa Pak Ang sebut intervention project? Sebab inilah merujuk kepada projek yang supposedly menjadi satu orang kata asbab, menjadi satu tools untuk merubah sesuatu masyarakat ataupun sesuatu menyelesaikan satu masalah. Okey, ia merujuk pada sebut, and then melalui projek tersebut kita kena highlight benefit. Okey, benefit ni sebenarnya kita nak lihat daripada value sebenarnya. Benefit stand for innovative element of an idea. In other words, that which constitute its uniqueness. So that means melalui contohnya produk, melalui projek, melalui perkhidmatan yang juga tawarkan, apa dia punya benefit. Okay, we actually can explain the benefit from two perspective. Normally kalau untuk SE kita ada dua kan, jadi benefit ataupun value tu kita kena bagi pada dua. Okay, commercial value dan juga social value sebenarnya. Okay, dan C normally dalam normal business kita actually stand for competition, competitors lah. So what makes our product better than the competitors? Tetapi ladies and gentlemen, untuk SE kalau boleh kita minimizekan elemen competition, but we focus on collaboration. Tukar C kepada collaboration, because dalam you punya project definitely you kena actually orang kata bekerjasama dengan pemegang-pemegang taruh yang lain. Contohnya kalau you actually approach apa nama tadi orang asal, so you kena berkolaborasi dengan Jakwa. Pernah ada student Pak Ngah, student space juga, student part time, yang mana mereka ini actually buat apa nama dia, buat SE, okey, dengan orang asli di Pahang. Okey, dia orang KL. Mereka ni student-student dekat KL. Jadi apa yang mereka buat? Mereka bekerjasama dengan Jakwa, yang mana Jakwa actually bila kerjasama bagi akses, bagi info, bagi kebenaran untuk melawat that kind of kampung, dan juga bagi satu orang kata apa, 4-wheel drive, bagi 4-wheel drive, dan dia kena sewa satu, dan satu tu 4-wheel drive yang disponsor oleh Jakwa. Untuk pergi kampung tersebut, nak pergi kampung orang asal yang mereka nak pergi ni agak remote, masuk dalam tar yang jalan tidak bertar, dan agak lama lah, 2-3 jam baru sampai daripada KL ke rumah tersebut lah. Dan apa yang mereka buat banyak aktiviti lah. 2 kali mereka pergi, dan dia punya projek tu bukan simple lah, nak buat susah, tapi dia punya business model yang dia buat, mereka actually jual keripik. Okay, keripik, just keripik saja, tapi mereka labelkan dengan cantik, and then buat this kind of label, and then the network dia bagus, and then mereka berjaya menjadi RM3,000 untuk buat that kind of program. Okay, itu contohnya. Maksudnya Pak nak terangkan dekat sini mesti ada elemen collaboration. Siapa you guys collaborate with? Okay, selain daripada you guys, definitely lah untuk politeknik, normally sudut-sudut kami bersama dengan politeknik gini dan sebagainya. Tapi kalau boleh, to make your project more orang kata visible, more orang kata authentic lah senang cerita, kalau boleh ada satu collaboration yang bersama dengan pemegang-pemegang yang lain. Contohnya macam Jakwa, ataupun contohnya macam orang kata Majlis Pembandaran, Majlis Bandaraya, ataupun you guys boleh bekerjasama dengan SE yang lain. Cuba cari SE yang quite relevant dengan you guys punya project. Okay, maybe you guys cuba bekerjasama dengan Puan Anja ke, ataupun you guys nak bekerjasama, that depends lah. Sebab Pak Ngah percaya dekat you guys punya kawasan setempat mesti ada SE. Why not Pak Ngah punya advice, okay, you guys boleh mentor lah, biasanya boleh match kan, okay, you punya projek ni dengan SE yang ada, supaya pelajar dapat belajar daripada SE tersebut, dan pelajar pun orang kata dapat tahu, dapat orang kata memahami SE tersebut, dan dapat bantulah. Makanya ada SE ni memang dia dah ada reputation, sebab tidak mudah ya sebenarnya untuk approach masyarakat, sebab it takes time. Again, for us to intervene, that means yalah, kita kan buat projek dalam masa sekejap kan, tapi maybe this kind of SE mereka dah lama, mereka dah berada di lapangan, they know better the community, they know better who are the key people. Okay, benda tu boleh diminta bantuan dia lah. Okay, ini contoh NABC. Jadi semasa kita pitching, you can use this element. Okay, NABC. Faham Boleh screenshot this kind of thing. Sangat penting untuk you guys tahu this kind of teknik lah. Okay. Okay, but before that, Pak Ngah nak terangkan pasal SE yang ada dekat Malaysia ni lah, okay. Pak Ngah percaya sudah diterangkan sebelum, just Pak Ngah nak berkongsi sedikit lah. Okay, yang pertama, Tony Bong. Okay, pernah dengar tak Tony Bong ni? Kalau dekat Sabah, sebenarnya banyak SE, banyak. Sabah, Sarawak, and then part of dekat Johor pun ada, tapi kebanyakannya dekat Sabah, Sarawak, KL. Okay, itu memang lubuk SE lah dekat Malaysia ni. Yang mana kalau lihat dekat sini, SE dia lebih fokus kepada gini. Sebab ada kawasan-kawasan dekat pedalaman, yang mana in this case Sabah. So basically mereka tidak dapat access to electricity.
Okay, jadi how basically this SE help, okay, to develop sustainable alternative for rural electrification while advocating for native right and supporting local entrepreneurship and innovation around Southeast Asia. Apa yang mereka buat? Okay, dia adalah engineer. Dia punya, Pak tak ingat nama founder dia. He is an engineer. Apa dia buat? Dia actually come up with this kind of machine lah, renewable energy machine. Jadi dia punya model, definitely dia tak boleh actually operate to all these kind of places yang tidak ada elektrik dekat Sabah, because for him to access to this kind of kampung, it bit challenging. Apa yang dia buat? Okay, yang pertama dia create of this kind of technology. Okay, yang kedua dia buat education and training and community empowerment. Inilah dia punya business model yang mana melalui community empowerment ni dia akan train, okay, beberapa belia yang berada kat kampung tersebut untuk lead this kind of operation. Jadi dia akan buat training, and then akhirnya this kind of belia ni, orang-orang yang muda kat situ tahu nak orang kata gunakan benda dan dapat keuntungan lah, maksudnya akan give back to the community. Ini salah satu business model yang dibuatlah lebih kepada inclusive business, whereby it involve together with the community. Bila you guys buat something yang actually bersama-sama dengan community, kita boleh cakap sebagai inclusive business. Okay, okay, the next part ini lebih kurang sama juga. Ini adalah seorang industri by Ganesh. So dia start dengan dia punya final year project, lebih kepada dia punya final year project lah, dia punya thesis dia semasa dia buat degree dekat INTI dulu. Jadi dia buat apa? Dia buat actually mesin untuk water filter. Okay, apa yang dia buat, dan projek dia bukan projek yang murah ya. Jadi sekarang ini dia berkolaborasi dengan orang kata collaborate, dapat funding daripada one of the oil and gas companies, yang mana dia actually fokus kepada Sabah Sarawak sebab ini masalah elektrik. Okay, yang ini seorang industri pada ketika itu dia cuba solve masalah access to clean water. Okay, inilah masalah ini kat Malaysia yang Pak Angah terangkan kat Malaysia. Tapi Ganesh dia pandai buat story. Kalau dengar dia punya talk, okay, macam mana dia actually dapat this idea, macam mana dia start buat this kind of FYP untuk dia buat water filter through solar panel ni, adalah dia cakap pada ketika itu, pada masa dia tahun akhir, okay, pada ketika itu dia pergi ke India. Dia pergi kepada India, and dia nampak dekat India ni masalah adalah access to clean water. Okay, and then surprisingly bila dia balik Malaysia, pun Malaysia ni ada kawasan-kawasan yang tidak ada air. Daripada situ dia create story. Okay, bila nampak kat situ dengan this kind of problem, sebab itu dia actually buat this kind of project. Okay, and then you know what, the best part of it, dia actually pada ketika itu, pada masa awal penubuhan Magic 17 ke 16, Pangan tak ingat, 2014-15 something like that. Okay, so basically Ganesh ni berjaya actually mempersembahkan dia punya teknologi and dia punya SE initiative ni dengan Barack Obama. Okay, pada ketika itu Barack Obama melawat Malaysia pergi ke Magic, and dia actually dapat mempersembahkan lah dia punya showcase ni. Okay, you boleh tengoklah seorang industri punya case, and then 100% project. This is another kind of technology platform yang mana pada ketika itu mereka cuba menawarkan orang kata crowdfunding. Okay, crowdfunding melalui, iaitu crowdfunding ni senang cerita adalah buat donation untuk buat aktiviti-aktiviti yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh cikgu-cikgu. Dia punya target market adalah cikgu. Tunjuk kat sini Cikgu Nabihah, Cikgu Kelvin, Cikgu Fuad. Okay, di mana cikgu-cikgu dekat kawasan pedalaman, contohnya dia tak ada masalah orang kata peralatan, tak semua we actually need to admit. You guys maybe quite blessed lah, maybe pergi sekolah yang mana fasiliti bagus. Okay, Pak Ngah ada pengalaman lah pergi sekolah kampung dengan pergi sekolah bandar, totally different. Okay, masa Pak Ngah sekolah kampung, Pak Ngah ingat lagi sekolah tu masih sekolah pondok. Okay, even nak pergi toilet kena lalu kelas-kelas lain sebab dia memang pondok kayu. Okay, so kalau Pak Ngah nak pergi toilet, Pak Ngah kena lalu kelas lain. Dia punya penghalang dia adalah softboard sahaja antara kelas ke kelas. That pengalaman Pak Ngah sekolah daripada darjah 1 dan darjah 3. And then bila my parents went to JB, totally culture shock, different gila. So kat situ Pak Ngah memang nampak perbezaan antara sekolah bandar dengan sekolah luar bandar, different facilities. Sebab itu kita nampak kat sini 100% project. Apa dia buat adik-adik semua? Dia buat this kind of subject based learning classroom. Dia actually provide platform untuk cikgu-cikgu, orang kata pledge for money. Okay, untuk dia buat project lah, yang mana dia akan validate lah. That's actually one of the things yang dia buat lah. Okay, ini another part, group cycle.
Ini seorang enterprise, apa dia buat Dia buat sebab apa? Banyak makanan yang mana terbuang. Jadi in order to raise awareness of food waste, apa yang dia buat? Dia actually jual makanan-makanan ataupun barang-barang yang actually terlebih, yang belum expired dan dah expired. Contohnya dia actually masih boleh guna dengan harga yang murah. Okey, ini dia punya, sebab agenda dia adalah sama dekat Malaysia ni. Ini kat Malaysia lah, yang mana kita ni sebenarnya banyak yang terbuang lah. Okey, jadi apa dia buat? Dia actually try to help the issue of food waste. Okay, by making the food waste tu, the food yang nak getting expired tu affordable, harga yang murah, dia orang akan beli. Okay, sebab itu kalau kita pergi kepada certain supermarket, dia ada section yang mana dia akan menawarkan 50% murah. Sebab apa? Sebab dia punya harga. Even adik-adik semua nak tahu tak, dekat luar negara ni ada satu shopping kompleks, supermarket ni, apa dia buat? Dia punya harga tu dia guna digital Harga dia guna digital. Kalau kita kan kita letak kertas je harga kan pergi supermarket. Tak. Ini dia guna digital yang mana harga barang-barang yang perishable, barang-barang yang mudah rosak macam sayur, macam buah. Okey, apa yang dia buat? Barang-barang tersebut ni akan berubah harga ikut masa. Iaitu kalau barang tu contohnya dia lah, sebab dia menekankan freshness kan. Kalau barang tu contohnya hari ni harga lain, bukan setiap hari, dia setiap jam dia akan berubah. Okey, 2 jam dia akan berubah. Okey, sebab apa? Sebab dia nak dan galakkan orang, sama ada orang yang nak beli fresh ataupun orang tu memang nak beli murah. Okey, which is very good lah. At least they can offer this kind of product according to the freshness lah. Sangat interesting. Okay. Okay, yes, this kind of Cik Reza yang group cycle kan, Kak G. Okay, so we go next. Pak Ngah ada video, tapi Pak Ngah tak sempat nak tunjuk video sebab Pak Ngah dah share banyak ni. Okay, itu yang pertama. Jadi Pak Ngah terangkan dekat sini sebab apa Pak Ngah nak relate. Kalau contohnya kat group cycle ni, apa dia punya needs? Okay, dia punya needs dia adalah actually untuk menyelesaikan atau menggunakan masalah food waste. Apa dia punya approach? Approach dia adalah group cycle, which is through a mobile app that help to connect between those food providers, okay, dan juga dengan customer who actually want to buy affordable item. That's actually group cycle ni dia punya approach. Apa dia punya benefit? True benefit number 1, basically is actually accessible to everyone. Number 2 is basically reduce the food waste. Number 3, contohnya dapat orang kata reward contoh. Okay, so siapa competitors dia? Maybe adalah competitors lebih kurang sama dengan competitors, can be in term of Grab ataupun can be in term of any companies yang offer identical product ataupun substitute product. Sebab tu kita tahu competitors, but in this case Pak Angah would say siapa collaborators dia. So you guys kena tahu. Sama juga macam 100% project. Okay, maybe 100% project. Apa masalah dia? Masalah banyak lagi facilities yang kurang dekat sekolah-sekolah. Yes, we cannot deny that. How are we going to do that? By using this kind of 100% project. 100% project basically the approach, okay, which is the solution. Okay, so apa benefit dia? Yang number 1, so juga try to list lah. Pak Angah punya advice, kalau boleh, bila guna NABC ni, benefit ni kalau boleh, when you present, buat at least 3. Okay, macam Pak Angah cakap tadi lah, macam buat kafe, sedap, murah, banyak. That would be your, orang kata, mantra. Apa you punya benefit, apa you punya value, buat 3. Okay, dan kalau boleh, semasa present, clearly state number 1, number 2, number 3. Faham maksudnya supaya juri tu boleh nampak secara jelas, oh inilah dia punya value dia, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okay, sebab itu bila buat kena highlight betul-betul lah. Okay, ini punya method. And then kenapa Pak Ngah bagi sampel ni supaya you guys boleh relate dengan NABC. Okay, I hope that nanti mentor boleh practice dengan pelajar. Cuba tengok balik you guys punya, apa nama dia, project tu, and then buat NABC. Okay, buat satu table and apa A dia punya solution lah. Kalau boleh, solution tu letak nama project yang best. Contohnya maybe you guys nak letak Di Hati Project. Okay, contohnya ada satu SE dekat Kuching, Puan Q nama dia Heart Treasure. You boleh buat contoh Heart Treasure Project. Sebenarnya ambil nama ni, nama Puan Q dah ada. Okay, Heart Treasure Project ni dia lebih fokus kepada to provide macam vocational training or handicraft training kepada dipanggil Angel. Angel ni adalah golongan OKU lah sebenarnya. Okay, okay, so back on this, NA, B apa benefit melalui projek yang you guys akan buat ni, apa benefit dia? Kalau boleh highlight 3 lah, at least 3. Nak lagi better, okay, benefit kepada customer, benefit kepada beneficiary, and siapa you guys going to collaborate. Tu yang penting juga lah untuk sini Pak Ngah advice more. Boleh highlight competitors tapi more towards who are your collaborators. Okay, okay, seterusnya SBMC. Ini method yang kedua.
Benda-benda ni akan bantu untuk buat business pitching sebenarnya, okay? Tapi NABC you guys boleh use as a draft. Untuk SBMC ni, Pak Angah actually just glance through, memandangkan semua dah pernah belajar. Just Pak Angah nak highlight what basically the main features or component under SBMC, which is again, it's a tool for creating a solid business model around your social enterprise or social entrepreneurship project. Okay, so yang ini SBMC sebenarnya kalau Google banyak dia punya method or template. Tetapi ini yang Pak Angah belajar sebelum ni dengan Magic. Sekarang Magic pun dah tak ada. Okey, yang Pak Angah belajar dulu-dululah. Okey, yang Pak Angah nak share, beza dia dekat sini. Yang pertama, dekat tengah-tengah ni ada type of intervention. Okay, you guys going to start with this one first. Type of intervention. Okay, apa type of intervention ni adalah merujuk kepada apa sebenarnya solution. A tadi, approach. Okay, approach yang you guys buat. Kejap ya. Pak Angah rasa ada bising sikit, so Pak Angah matikan mute all please. Okay, kejap. Okay, jadi type of intervention ni lebih merujuk kepada kalau dalam case yang you guys nak buat ni lebih kepada you punya SE project. Tulis kat situ SE project, dekat sini siap-siap SE project. Okay, dia boleh jadi, kalau kat sini boleh jadi what is the format of your intervention, maksudnya untuk kita menyelesaikan masalah needs tu tadi, apa kita punya approach. Approach dia sama ada boleh produk, boleh service, boleh project, boleh workshop. So in your case lebih kepada project. Okay, contohnya lebih kepada contohnya sehati project. Tu contohnya lah, Pak Angah tunjuk kat sini. Okay, dalam sehati project ni, we go to the next part. Okay, segment. Siapa segment you guys? Untuk SE mesti ada dua segment. Kena ingat benda ni. Untuk SE ada dua segment. Beneficiary dan juga customer. Okay, jadi kalau sebelum ni you guys punya SBMC dekat belah kanan sekali you guys nampak customer segment. Okay, tak, ini segment. Kita letak segment sebab kita nak letak dua. Beneficiary siapa? Contohnya you guys actually jual burger, tetapi hasil jual burger tu you akan bagi kepada anak yatim. In this case, beneficiary adalah anak yatim. Sebab dia adalah penerima manfaat. Manakala customer, you guys letak dekat sini, customer dia adalah pembeli burger lah. Kalau you jual burger dekat kampus, tak ada masalah tulis siapa customer you guys. You guys just letak contohnya pelajar-pelajar polisas berumur 19 ke 24 tahun, duduk dekat kolej mana, contohnya kat situ customer you guys lah. Okay, jadi dekat sini sama juga, value kat sini, hujung sekali. Value proposition ni kenapa? Kenapa kita letak value kat sini? Sebab kita nak zoom kat sini, sebab normally SE mesti actually fokus pada impact. Okay, kalau lihat dekat sini value proposition kita bagi kepada dua. Okay, social value dengan customer value. Okay, customer ni sama juga macam commercial business. Contoh kalau customer value proposition ni, kalau jual burger, nasi lemak dan sebagainya, tulislah sedap, murah, banyak. Sama je. Kalau jual cookies, crunchy. Ataupun jual makanan kesihatan, it's actually healthy food. Customer value sama. Okay, manakala value proposition ni dia lain. Value proposition is actually untuk social value dia lain. Untuk social value you guys kena, orang akan tanya, apa manfaat kepada, apa sebenarnya value kepada beneficiary? Dekat situlah you guys dah ada letak sini siap-siap. Contohnya tulis social value lebih kepada increase knowledge contohnya, ataupun you actually provide orang kata apa nama dia, some facilities to this kind of communities contoh. Jadi letak social value dekat sini. Okay, and then in between ni definitely kita nak measure impact. Okay, impact measure dekat tengah-tengah ni. Apa impact measure yang kita nak buat? Jadi dekat sini contohnya you guys, impact measures kalau boleh it should be in quantitative and should be specific. What numbers, what statistic. Contohnya how many villages that you help. Okay, ataupun how many campaigns, how many programs, how many workshop. Okay, kalau in the case of waste, food waste, so how many boxes of food waste being saved contohnya. Okay, so letak dekat sini impact measures kalau boleh in numbers. Okay, supaya nampak. Dan orang normal SE dia akan, kalau you pergi mana-mana website SE, dia lebih menunjukkan apa impact dia buat, dia akan tunjuk numbers. Okay, contohnya Pak Angah pernah tengok sebelum ini BG punya website, dia akan letak berapa, sebab BG ni lebih kepada orang kata waste to wealth. Maksudnya company dia berasaskan lebih kepada orang kata how they transform, bisa dia conduct training, how they transform this kind of waste product into wealth. Okay, apa dia buat? Contohnya dia buat bag daripada safety belt yang terbuang contohnya. Okay, jadi dia akan kira contohnya berapa tayar yang dia dah save, berapa safety belt yang dia dah save, and then berapa campaign dia dah buat. So benda tu dah masuk dalam impact measures. Faham Okay, so ini lebih kurang, ini berbeza dia lah. Value dia berbeza sebab value dia kena ada dua
segment, and then segment ada dua, ada beneficiary, ada customer. And then another difference between BMC dengan SBMC dia ada surplus kat bawah ni. Ada surplus. Kalau lihat dekat sini, lihat dekat BMC, revenue dan cost structure. But here ada surplus. Apa itu surplus? Okay, surplus tu lebih kepada kita nak tunjuk, selepas kita dah dapat profit, contohnya dapat RM100, how many percentage from that RM100 will actually go for the community? Jadi, you letak dekat sini, maybe 30% to the community, 20% for your operation, and then 40% untuk contohnya untuk you punya business apa nama sustainability. You kena letak kat sini siap-siap, okay? Berapa you nak bagi kepada community from all the profit that you gain, how much basically going to be contribute back to the community. Benda tu sangat penting sebab apa? Sebab inilah yang membezakan kita dengan lain. Okay, tak semestinya, listen to me carefully. As ini tak semestinya 100% profit will go to the community. Tidak. Ada SE bila adik-adik buat program SE, yes, you still can gain profit. Okay, contohnya maybe you buat projek, berapa orang satu kumpulan sekarang ni? 3 orang, contoh 3 ke 5 orang kan? Berapa orang satu kumpulan? Can I know? Oh, 10 orang ramai. Okay. Daripada 10 orang ni, okay, 10 orang, okay. Okay, daripada 10 orang ni, you guys actually boleh buat macam ni tau. 10 orang ni, maksudnya setiap orang boleh dapat keuntungan, tak ada masalah. Maybe you dapat RM1,000, okay, seseorang akan dapat RM50. So that means, contoh RM45, okay, seorang dapat RM45, okay. Jadi, still boleh dapat profit, tak ada masalah. Jadi, 55% will go back to the community. Okay, kalau boleh kan, Pak Ngah punya advice dan nampakkan juga really into this kind of community. Kalau boleh dapatlah 50% tu memang mainly for the community dan tak semestinya dalam bentuk wang. Ini yang kena faham. Bukan kita donate, okay? Konsep SE ni bukan setakat buy and donate. Tidak semestinya. Maybe you guys boleh buat daripada 45 RM1,000, 45% akan go back to you as part of your reward, as part of your salary, as part of your profit. Tetapi another 55% tu you guys actually boleh pecahkan sama ada daripada 55, contohnya 25% akan you guys buat training. You guys buat training kena duit kan, you buat training kepada that kind of community. Itu pun boleh masuk how basically you use that kind of profit to conduct training. And then another 20% is actually for you actually beli barang-barang keperluan mereka. And then dapat cepat. Okay, another 10% basically you actually bagi duit in term of cash. Tak semestinya everything basically in term of cash. Tak semestinya benda tu training. You guys yang Pak nampak lah, kebanyakan orang dia nak mudah, dia buat projek, dia ambil duit, dia donate. Tak. Okay, the engagement tu kurang. Kalau boleh, kenapa Pak Ngan advise, bila ada projek ni, you guys actually gunakan that kind of money untuk buat projek lain. Contohnya kan, you juga ada buat jualan. Okay, jangan terus actually bagi kepada community. Kalau boleh gunakan duit tersebut, buat satu program engagement. Sebab apa? Lagi satu, engagement ni kena sebelum, semasa, selepas. Kalau boleh lah. Okay, sebab apa? Kalau kita ni, ginilah adik-adik semua. Sebelum you buat jualan atau sebelum you buat SE, jumpa community tersebut dulu. Sebab apa? Kalau you buat this kind of project, tanpa berjumpa dengan community, you tak ada feeling. You tak ada empathy. You tak ada rasa nak bantu yang tinggi. Maksud Pak Ngah gini. Okay, beza dia, kalau kita bawa student, kalau you guys pergi jumpa community, you jumpa Pak Cik Ali, you jumpa Cik Mina contohnya, you nampak hidup dia susah, you balik campus, you akan rasa, aku nak bantu mereka, aku nak tolong orang ni. You akan rasa, aku jual ni bukan nak jual untung, aku nak bantu dia. Jadi, Pak Ngah punya saranan kepada mentor-mentor ni, if possible, try to match the community first dengan student, buat engagement yang simple je, supaya dia akan rasa lain. Okay, so baru dia nampak, baru dia rasa macam okay, ada actually sell for a good cause. I'm doing this business for good. Contohnya, okay. Jadi buat benda tu lah better. Okay, and then yang ni lebih kurang sama lah, Pak Ngat tak perlu terangkan dengan lebih lanjut. The next part yang dalam SBMC ni sama je. Key activities, apa you guys kena buat, resources, okay, dan juga partners and key stakeholders. Okay, partners macam kita kalau dekat BMC kita ada key partners. Okay, yang ni ada juga key stakeholders. Sebab itu contohnya macam kalau kita nak buat dengan orang asal, mesti ada Jakwa. Okay, kalau you guys nak buat dengan
orang kata apa nama dia, asnaf, mesti melibatkan majlis zakat, majlis agama. Okey, so benda-benda tu juga kena tahu siapa dia punya key stakeholders yang terlibat. Okey, okey, so sekarang ni Pak Ngah nak terangkan sedikit melalui SPMC ni, apa yang Pak Ngah nak tekankan, dia lebih kurang sama dengan BMC. Apa beza dia? Beza dia ada beneficiary segment. Kalau sebelum ni segment dia ada customer segment, sekarang ini mesti ada beneficiary. Siapa penerima manfaat daripada projek bisnes yang dibuat dalam SE tersebut. Okey, faham Jadi clearly define siapa you punya beneficiary. Nombor dua yang kena ni contohnya lah. Okey, Amy Black pangan bagi contoh je. Okey, Amy Black ni batik butik. Ada kat Malaysia batik butik ni. Okey, whereby apa yang dia buat? Dia actually jual batik. Which is dia punya barang-barang juga nampak kat sini, handicraft, baju dan sebagainya ni mahal, bukan murah Okey, Amy Black ni asalnya macam mana dia buat? Abang cerita secara ringkas dia adalah ikut suami dia kerja dekat Malaysia and then dia belajar bahasa Melayu. She can speak Malay by the way. Okay, dia belajar bahasa Melayu dengan Kak Ana. Which is Kak Ana ni adalah seorang penduduk dekat PPRT dekat KL. Okay, jadi selepas dah habis, dia dah kind of class, Kak Ana actually susah lah pada ketika tu. Dia tanya Kak Ana, apa lagi Kak Ana boleh buat supaya dia boleh bantu Kak Ana bagi duit. Kak Ana cakap dia boleh buat this kind of handicraft. Okay, which is dia pun buat this kind from batik. From that moment, Amy Blair basically this kind of my husband cakap, why not we actually using this kind of method to help this kind of community, to empower this kind of underprivileged women. Okay, sebab itu akhirnya dia pun buat this kind of movement and batik butik still actually exist until now. Okay, so this is a sample lah yang mana mereka actually focus on underprivileged ataupun less fortunate women. Okay, initially dekat kawasan KL, okay, through empowerment and then dia pun buka kelas menjahit dan sebagainya and then berjaya untuk komersialkan this kind of business as a normal business and then but at the same time help this kind of community. Okay, itu number one yang Pak Ngah nak tunjuk. Okay, lagi satu yang sangat penting adalah bila masa ada beneficiary tadi Pak Ngah sebut, beneficiary kena ada social value. Apa social value yang juga tawarkan untuk beneficiary? Okay, so yang ni kena tahulah apa yang dia nak dan apa. Contohnya maybe dari segi orang kata knowledge enhancements. Maybe in term of development of what we call it certain knowledge or certain skill. You guys boleh buat yang tu jugalah. Contohnya maybe you guys masa buat approach, you guys ada buat cookies. So why not you actually ajar this kind of community buat cookies, okay, ataupun buat door gift dan sebagainya and then packaging, then you actually share this kind of knowledge. So benda tu pun boleh masuk part of dia punya impact dalam SE project. Okay, and then surplus. Surplus ni sebab apa? Penting. Sebab dalam SE yang Bang terangkan tadi yang dekat sini kita normally you pergi Ministry of Kuskop tu pun one of the criteria yang mereka lihat ialah sejauh mana you punya operasi ini adalah untuk kegunaan ataupun untuk benefit community. Sebab itu bila kita kata surplus ni, basically we want to know what basically you going to use from your profit. So you need to plan and communicate what happen with profit and where you aim to reinvest them. So that means daripada yang you ada ni, kita nak lihat normally berapa banyak you akan give back to the community. Okay, berapa banyak you akan actually take it for your own reward and for your business operation. Benda tu yang you kena clearly specify, at least kita tahu this is yang membezakan you dengan normal business. Okay, so impact measures pun kena ada, contohnya berapa banyak orang yang terlibat. This is more or less towards like numbers. Kalau boleh letak this kind of numbers lah. Okay, so bila you pitch, pastikan you actually ada this kind of element. Dia tak semua Pak Ngah rasa within 3 minutes tak semua ni you guys actually boleh present, but try your best to what extent you can create a story. Macam Pak Ngah akan cakap student Pak Ngah, make a story the flow, at least you boleh first dengan yang belah kanan, try to make a story kan, macam mana you buat project, how you actually make this kind of change through the segment and through your project what value you create. Okay, make this kind of story first, at least you actually can deliver this kind of things during your business pitching nanti. Okay, and then yang Pak Ngah nak terangkan lagi, ni adalah benda yang how you going to start. Pak Ngah terangkan sikit lagi. Pak Ngah dia bagi masa 2 jam kan, moderator. So by right satu suku, tapi Pak Ngah tahu Pak Ngah ni normally sama macam adik-adik semua, pukul 1 je dia akan off fikir makan. Tapi tak apa, bear with me, tolong bersabar dengan Pak Ngah sikit lagi. Okay, yang Pak Ngah nak bantu you guys bila buat business pitching. Macam mana nak start dengan business pitching? Yang pertama, you actually can use provocative question. Okay, contohnya, could you imagine yourself basically cannot see anything around you?
When you wake up tomorrow morning, bila you bangun pada esok hari, suddenly you hilang nikmat penglihatan. What would you feel? This is like you try to actually highlight the need of helping the blind. Faham tak maksud dia? Okay, so okay, tengah makan Farisha sedap tengah makan, makan hati dia dengar. Okay, tapi tak apa, teruskan makan, siapa nak makan sambil mengunyah tu dengar Pak Ngah berceloteh, boleh Okay, tapi take note juga, okay, take note juga. Okay, jadi yang pertama, cara you nak start business pitching, buat question. Okay, paling mudah nak buat question, you asking the people, you asking the audience to visualize on some situation. Okey, contohnya apa masalah orang kampung hadapi, apa masalah orang gelandangan hadapi, apa masalah orang buta hadapi. Contohnya lah Pak bagi contoh. Jadi you cuba tarik mereka, buat satu soalan, tarik mereka untuk mereka berfikir. Dan kat situ baru dia, okey. Jadi jangan start, nama saya gini-gini. Tak, kalau boleh start dengan sekarang fabricated question dulu. Okay, jadi bila nak katakan you punya approach nanti nak katakan solution, maka dengan ini kami Politeknik ingin menawarkan satu solusi bagi masalah tersebut. Start dengan this kind of question. Okay, nombor 2, kalau boleh cari statistik. Use statistik or interesting fact. Kalau tak nak start dengan question, you start dengan statistik ataupun interesting fact. Okay, that means maybe you actually, tahukah anda, okay, 6 per 10 daripada rakyat Malaysia meninggal disebabkan oleh makan semasa Pak Ngah bercakap. Tak adalah gurau je ni. Okay, that means you actually try to give some statistik. Tahukah anda 7 per 10 daripada rakyat Malaysia mengalami masalah tekanan mental. Maybe, sama ada kita sedar ataupun tidak sedar. Contohnya, bila you guys actually bagi this kind of statistic, people start to realize, tapi status itu mestilah daripada orang kata reputable organisation. Contohnya, berdasarkan daripada World Health Organization ataupun from the Ministry of Education, daripada Kementerian Kesihatan menyatakan bahawa 5 per 10 rakyat Malaysia meninggal disebabkan oleh masalah jantung, disebabkan oleh orang kata gaya hidup yang tidak sihat. You boleh nyatakan this kind of statistik ataupun interesting fact, ataupun you boleh menggunakan visual. Ada setengah orang dia start presentation dengan nyanyian. Ada Pak Ngah baru tengok baru ni, kalau you guys actually ada participate dalam National Micro Enterprise Business Pitching Competition tu, one of the group from UPM did a very good job. Dia actually tried for the first time in my life, Pak Ngah nampak 2 orang pitching dalam keadaan yang sangat synchronized. What I meant by that, normally business pitching ni memang kita akan, kalau ada 10 kumpulan, kita akan tolak seorang je akan business pitching yang paling pandai bercakap. Okay, whereby it's quite challenging even like 2 people to pitch at the same time. Okay, that means kalau you ada group, you suruh 2 orang present, memang agak challenging. Okay, but this group of from student yang Pak Ngah memang sangat amazed, Pak Ngah bagi kredit kepada UPM. So basically dia 2 orang ni dia boleh buat pitching yang mana dia boleh menyanyi dan dia boleh actually ada orang dia punya, senang kata tengok Pak Ngah tengok macam choral speaking. Tu choral speaking, cara dia buat. Both of them are boys, surprisingly, and from accounting student. So Pak Ngah rasa macam okay, for the first time. So maybe you can actually use visual, and then another part that you can start a presentation by, Pak Ngah lupa nak tulis kat sini, by telling a story. Macam Pak Ngah cakap awal tadi. Okay, telling a story. That means you berkongsi. Ingin saya berkongsi tentang satu kisah berkenaan tentang Pak Ali. Pak Ali merupakan gini. Okay, so you actually cuba ceritakan satu story yang mana towards the end, you nak nyatakan Pak Ali ada masalah. Okay, jadi untuk masakan masalah Pak Ali, kami daripada Politeknik, mana lagi Politeknik, Pak Ngah tak ingat lah, Politeknik banyak kan, Politeknik Kota Melaka contohnya, okay, ingin orang kata ingin membangunkan satu projek yang dinamakan projek Pak Ali. Tak kisah nama dia, okay. Kenapa? Sebab you actually daripada projek Pak Ali ni lah you akan buat lagi banyak projek, okay. So this is actually the way you're going to start your presentation. It's quite important because kenapa Pak Ngah sangat tekankan you sangat kena ambil berat pasal the way you start your presentation, sebab first impression sangat penting. Sangat penting. Kalau you start presentation dengan keadaan yang sangat dull, orang tak akan dengar. So this is actually very crucial moment for business pitching. During the first 30 second of your presentation, you dah start tarik tali dengan judge. Sebab judge akan baru nampak you punya orang kata point. Okay, so sebab apa? Sebab Pak Ngah percaya, contohnya lah kalau juri normally gini lah. Okay, based on my experience, kalau you actually join competition, if possible, try to avoid the last candidate.
But sangat challenging, okay? Kalau you actually become like, among the last few candidate, tapi benda ni kan berdasarkan orang kata vote kadang-kadang kan. Okay, so be prepared, okay, untuk actually be more active to create a very impressive orang kata starting point, okay? Sebab itu sebab apa? Sebab normally judge ni kalau dah turn yang ke-12, 13, otak dia dah penat. Ideally Malaysia memang ada this kind of ni. So for the organizer kalau buat this kind of business pitching, dia ada break. Jangan sampai 10 habis sambung lagi. Kalau boleh ada break. That's very good. Okay. Sebab apa? Judges ni kalau terlalu banyak, dia akan pening dan dia akan rasa macam towards the end tu dia penat. Okay. Abang rasa mentor pun faham macam kita soalan lah. Lepas tu kalau soalan kita kalau boleh break. Okay. So kalau you macam gitu, you kena tahu, adik-adik semua kena tahu macam mana nak tarik mereka ni. Oh, dah nyanyi-nyanyi kat situ. Okay. Mute. Okay, so Pak Ngah rasa ini Pak Ngah dah share. Okay, NABC Pak Ngah dah terangkan tadi. Kalau boleh practice lah. Basically practice, and Pak Ngah cakap sini rapid iteration ni sangat penting, iaitu kena sentiasa practice bila masa you guys actually start presentation. Practice. There is no other way to make it perfect, definitely. But by practicing, you actually can get it better lah. Okay. Ni contoh kenapa kita beza lah. Contohnya kalau kita buat NABC ni normally memang dalam less than 3 or 5 minutes. Okay, normally. Kalau dah lama sangat tu dia dah macam submitting. Kalau lagi lama dia dah lain. Okay, sebab itu even sekarang ni memang banyak orang go for business pitching which is more concise, it's more compact, and it's actually direct to the point what basically the product, the project, the value offer to the customers, and how you actually going to provide the value lah. Okay. Okay, so Pak Ngah nak pergi sikit lagi. Ada lagi 8 minit yang diberikan. Okay, yang pertama bila masa kita nak pergi ke business pitching, kena tahu apa judging criteria. Perkara pertama Pak Ngah nak share dengan you guys, Pak Ngah nak beritahu. You guys kena tahu siapa juri. Siapa juri? Sangat penting. Kalau boleh, mesti ada ahli kumpulan ke mentor tanya siapa juri dia, tahu background juri dia. Kalau juri tu datang daripada bank, dia akan banyak tanya soalan pasal financial. Kalau juri tu datang daripada SE, dia akan berminat nak tahu pasal impact normally. Dia akan nak tahu pasal impact. Jangan perasan lah kalau pasal impact. Kalau juri tu datang daripada orang yang government agency yang berasaskan teknologi, Pak Ngah pernah perasan, dia bukan perasan nampak perasan, dia akan tanya pasal technical, dia akan tanya pasal mesin lah, dia akan tanya pasal website lah. So benda technical. Jadi normally juri ni, normally organizer akan cari daripada kalangan yang well versed. Even pesara pun berbeza-beza. Kalau ambil daripada Pak Ngah, mungkin assessment berbeza. Kalau you guys contohnya kalau assessor tu datang daripada fakulti daripada engineering background, okay, yang memang sangat engineering background, dia akan tanya pasal technical, maybe. Kalau orang tu maybe datang daripada science, yang you guys buat satu produk yang berdasarkan science, maybe dia nak tahu benda yang lain. Jadi senang cerita, benda yang paling penting, you need to know who are your juries, okay? Dan normally juri ni akan nak tahu beberapa perkara. Perkara pertama yang juri nak tahu adalah problem statement dan solution. Itu sangat penting. Sebab itu, that's why start dengan needs, iaitu your punya problem. NABC tadi start dengan needs, okay? And what your solution is basically your approach. So normally they want to see how relevant is your idea to the team, okay? Contohnya kalau dekat sini apa you punya tema untuk pertandingan tersebut, dia mesti related lah, sebab certain pertandingan dia ada tema-tema dia. Okay, contohnya maybe tema tahun ni hijau, tema tahun depan adalah lebih pada marginalized group, tema seterusnya yang paling pasti baru ni Bank Rakyat ada buat satu ni you guys maybe can participate. Tahu tak Bank Rakyat ada buat program sandbox if not mistaken pertandingan ini. So basically dia punya tema dia adalah SDG 12, okay, responsible consumption. So you guys boleh fokus kat situ. Okay, contohnya memang tu fokus dia. Jadi kena tahu apa setiap tema yang ada. Yang kedua, how big or urgent is the problem you are solving? Yes, tema ada banyak, tapi which one that basically need immediate action? Benda tu kena buat, tidak hari ni ataupun minggu depan mesti dapat solve. Benda tu maksudnya menunjukkan betapa pentingnya you guys actually do this kind of project, okay, and how effective your proposed solution in solving it. So that's why people actually want to see through your solution how basically is going to tackle, solve, or eventually orang kata help the community. Nampak solve the problem and help the community. So this is number one. Sebab tu needs and approach tu kena ada. Okay. Number two, validation. Ladies and gentlemen, macam Pak Ngah cakap tadi, jangan buat assumption. Jumpa orang kampung, jumpa community. Okay, kalau benda tu melibatkan alam sekitar, jumpa orang-orang yang terkesan dengan alam sekitar tersebut, apa dia punya masalah.
Jangan buat assumption, okay? Definitely you can get the secondary data daripada report, you boleh dapat mana-mana report, but the best one, jumpa orang depan, tunjuk gambar, tepek kat situ. Ini ketua kampung jumpa, ini siapa? Si pengguna yang you jumpa, contohnya daripada produk you, dia dapat bantu meningkatkan kesihatan. You cuba dapat the kind of validation. So did your team get out and talk to the customers or the community in this case? Are you solving a problem? Have you identified a specific target market? That's number tu. Number tu yang kita tahu juga adalah bila masa you dah validatekan and then you nak jual barang, you nak solution, do they really need your product or solution? Benda tu sangat penting. Jangan buat anggapan. Kalau boleh, buat this kind of validation, ambil feedback, okay? Sebab dalam buat community work ni mesti ada feedback, okay? Daripada feedback tu, how you going to improve? Definitely you guys akan rasa tak semua orang akan suka dengan kita punya projek. Ada setengah orang yang reluctant, okay? So sometimes, okay, ni Pangan cakap direct to the point, bila kita pergi kepada lapangan, benda-benda biasa berlaku lah. Kadang-kadang dekat kampung-kampung, sorry tu, saya dah ada puak-puak dia. Okay? Tak kisahlah sama ada berpaksikan something ke apa, tapi kadang-kadang ada yang ni tak suka dengan ni. So how you actually going to minimize that? Kena tahu juga, okay? So this kind of thing, kena dapat this kind of validation from all. At least it's going to give a more concrete evidence lah. Kalau boleh, apa yang Pak nak cakap, validation ni kena jumpa dengan targeted people. And then, the next part, education and design. Kita nak tengok, normally juri nak tengok macam mana you actually do this kind of project, prototype, MVP. Maksudnya, to what extent you actually streamline-kan. Kalau dapat, yang Pak Ngah nak advice yang you guys buat timeline, tunjuk timeline tersebut. Okay, bila masa you actually jumpa orang kampung, hari apa? Bila masa you actually jumpa orang hari apa? Bila masa you develop, hari berapa? Buat timeline. Okay, sebab timeline tersebut, macam baru ni kan, Pak Ngah ada satu juri, Pak Ngah ada satu untuk service learning dekat UTM. So, one of the jury ni very concerned about timeline. Sebab dia kata, lagi lama timeline tersebut, ataupun ditunjukkan the specific timeline, it can show the engagement of us towards the community. Okay, so kalau berdapat, when we come to the education and design, okay, this is something yang you guys boleh buat jugalah, nak menunjukkan to what extent you start the project until you have this kind of product, deliver it to the customers and approach the community. So how functional is your technical demo pun kena ada juga. Kalau this kind of thing melibatkan some kind of technical product dan sebagainya, design matters. Is your product easy to use? This is another part. That mean kalau in term of project itu mesti ada sustainability dia juga. Okay? Okay, so ni Pak Ngah tak pergi jauh ni, dah tadi Pak Ngah terangkan. I think that's all and I open for few minutes Q&A. Sorry to all, so I hope that this can help you a bit. So that's all from my side. Any questions so far? Ada soalan-soalan? Okay, para peserta boleh tanya direct ataupun boleh tulis di ruangan chat kalau ada apa-apa soalan. Pak Ngah nampak dia nak minta slide. Nanti Pak Ngah akan bagi dengan Puan ni, Fauzana nanti. Tarik nafas dulu Pak Ngah. Yelah, Pak Ngah bekerja sebab Pak Ngah kerja satu suku kan. Okey. Ada soalan lain? Ada soalan lain? Okey. So kalau ada apa-apa, I'm more than happy. I'm looking forward to know your project. Pak Ngah sangat tahu. Sekarang berapa kumpulan Pak Ngah nak tahu? Ada berapa kumpulan dalam ni yang masuk pertandingan ni? Ada 50 kumpulan Pak. Banyaknya, 50 impact boleh dibuat. Kalau 50 orang melibatkan satu orang, 5,000. Oh, hebatnya, hebat. Tahniah Politeknik, tahniah. Okey, Pak Ngah bayangkan kalau you ada 50 orang, kalau you dapat approach at least 100 orang dah 5,000. Okay, hebat. Okay, so I'm looking forward to know about the project, kawan. Okay, boleh kongsi-kongsi dengan Pak Ngah lah. Lagi satu, Pak Ngah final cuma 10 orang. One of the thing yang Pak Ngah nak advise juga, pasal social media. Gunakan TikTok, gunakan Instagram untuk actually sebarkan you punya social effort ni, social innovation effort ni. Okay, boleh SE, at least people tahu. Okay, so nanti Pak Ngah advise, Pak Ngah cadangkanlah kepada organizer buat satu tagline, apa hashtag supaya Pak Ngah boleh follow lah. Contohnya dia punya nama program ni, apa nama program ni? Boleh tak Pak Ngah lupa. Dan yang singkat dia contohnya YS2P. YS2P 3.0. Buat hashtag tersebut. YS2P 3 contohnya lah hashtag. Jadi boleh Pak Ngah follow. Contohnya lah. Okay, buat this kind of social media bukan apa
Kita it's okay, buat benda baik kena riak, kena riak. Maksudnya kita nak orang tahu, sebab tu Pak Ngah cakap kat sini, Pak Ngah tak apa, Pak Ngah tahu korang ni tawaduk, korang ni memang rendah diri, tapi when it come to the good thing, you need to actually shine. You need to show to others, you need to deliver this message to others, because our main aim is to create awareness and to give message to other people. Faham Jadi kalau boleh Pak Ngah cadangkanlah kepada community, kepada organizer, buat this kind of hashtag social media, minta diorang buat social media, buat hashtag ni. At least this is a very hard evidence lah nanti untuk dikongsikan dengan KPT lah. Okay? Okay, itu saja. Ada lagi? Demi menyahut seruan Dr. Umar, Pak Ngah, kita memang ada anugerah vlog terbaik. Wah, hebat. Okay, Pak Ngah Jadi, memang hebat lah. jadi mana-mana mentor-mentor tu dah boleh bermula. You Good, punya good. TikTok, okay, Yes. Instagram, FB. Good. Okey, Yes, betul. kalau tak ada apa-apa soalan lagi, okey, terima kasih banyak diucapkan kepada Dr. Umar atas perkongsian tadi. Memang begitu bersemangat dan terlalu banyak sangat input-input. Kami pun mentor-mentor belajar banyak sangat input, terutama pasal business model canvas yang baru tu. Yang tu pun kita tak tahu kan, yang ada rupanya yang SE. Okey, so sebelum menutup slot kita untuk sesi kedua kali ni, saya mohon semua pelajar dan juga mentor dan peserta-peserta yang lain buka kamera untuk kita ambil gambar sebagai tanda kenang-kenangan untuk program pada hari ini. Baru nampak semua. Tapi kalau tadi semua buka kamera lagi, Pak Ngah bersemangat. Okay, tak adalah. Ji okey ke? Dah nampak ke? Boleh? Okey, ready semua? Okey, kita mungkin akan ambil beberapa page lah. Okey. Okey, Ji. Lagi yang tengah nak buka, tengah nak cantikkan baju. Kejap. Cik Nabil belum lagi. Okey, tak apa. Saya tu dulu. Okey, page 1 dulu. Okey. Okay, ready semua senyum je. Senyum banyak-banyak kali. Thumbs up. Tanda best. Kejap. Okey. Kejap. Okay, belum. Sekali lagi. Smile. Tadi ramai peserta ni. Page yang kedua. Sudah peserta hampir 300 orang ni. Good luck ya pada semua. Kejap, page 2. Hari tu Dr. Omar 400 lebih rekod dia. Yang lepas 429. 400, hampir 500. Peminat Dr. Omar. Dr. Omar? National Virtual Pitching. Belum. Okey, dah. Tak ramai yang buka. Okey, ada 2 page yang buka. Okey, terima kasih kepada semua peserta. Okey, alhamdulillah nampaknya kita akan berakhir di sini untuk slot kali ini, dan insya-Allah kita akan teruskan lagi kepada slot yang ketiga pada petang ini pada pukul 2.30 petang sehingga pukul 4.30 petang. Okey, dengan perkongsian ilmu pemenang kategori projek keusahawanan sosial MEA 2021 oleh Dr. Rozailin. Okey, sebelum kita akhiri, marilah kita sama-sama membaca tasbih kifarah dan surah Wal-As. Okey, sekian. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Umar. Terima kasih doktor, terima kasih penganjur. Terima kasih. Nak slide. Okey, nanti saya bagi dekat Puan Ji.
Good luck juga untuk semua. Bye-bye.